Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi dan, wabarakatuh. dan salam sejahtera. Uh, Pertama-tama sekali saya Suhaiti binti Muhammad selaku bersedia bagi program latihan pagi ini ingin mengucapkan selamat datang kepada Prof. Dr. Ramli bin Mustafa dari Fakulti Pendidikan Tinggi dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk bersama-sama dengan warga Akademik UMT. Saya kira pagi ini kita ada lebih kurang 60 peserta sekarang yang sama-sama untuk mengikuti kursus Introduction to Educational Research. Okay, very good. Prof dan semua, izinkan saya memperkenalkanlah. Sebenarnya Prof ni siapa-siapa yang mohon geram memang kenal lah. Tapi saya baca sedikit saja ringkasan pengenalan diri Prof lah dalam bidang akademik ni. Sekali lagi dimaklumkan Prof. Dr. Ramli bin Mustafa merupakan profesor di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Perak. Pada tahun 2010 hingga 2011, beliau pernah memegang jawatan dekan di Institut Pasukan Siswaza UPSI, kemudiannya menjadi dekan di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Pada 2011 hingga 2013, beliau dilantik sebagai pengarah Pusat Transformasi Komuniti Universiti dan sekarang beliau merupakan ketua kluster penilaian granti RGS dan LRGS di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Sehingga kini Prof. Ramli telah menulis lebih dari 100 artikel dan 7 buah buku dalam pendidikan teknikal, vocational dan pembangunan sumber manusia. Prof pernah dilantik menjadi Chief Editor untuk Journal of Asian Vocational Education and Training. Beliau juga merupakan salah seorang editorial board member untuk International Journal for Vocational Education and Training United States dan juga merupakan Associate Editor for International Journal Learning Australia. Jadi pada tahun 2018, Prof dilantik sebagai Presiden kelima untuk ASEAN Academic Society for Vocational Education and Training. Jadi itu ringkas sangat, banyak lagi tapi kita mohon Prof sendirilah untuk sambil-sambil menerangkan tentang latihan Introduction to Educational Research dan juga memperkenalkan diri dan sebagainya. Prof, baiklah kita serahkan latihan program ini terus kepada Prof. Silakan Prof. Okay, Assalamualaikum and good morning, selamat pagi pada pengurusi majlis ya, Dr. Suhaiti ya. Puan Suhaiti. Puan Suhaiti. Yeah. Saya nak tanya sama ada, is there any international student here? Tak ada. Kalau tidak, saya boleh bahasa Inggeris. Tapi kalau tak ada, saya boleh campur-campur lah bahasa Melayu. Okay, no problem. Saya share dulu saya punya ni, slide saya ni, mana dia? Slide. Pergi kepada pertama. Okay, terima kasih ya. Saya nak beritahu saya punya latar belakang lah. Saya latar belakang ni agak unik ya, kerana saya ada English ada, Engineering ada, Education ada dan teknologi pun ada. Jadi 13 years I was in the United States studying all these things. But I miss Terengganu because I was school in Terengganu. Sekolah saya di Terengganu sebenarnya. Di mana tu Prof? Di Sekolah Ibrahim Fikri, Kuala Terengganu. Seberang Taki maksud tu. Ya. Dekat dengan UMT. Dekat. Saya punya classmate dulu masa tingkatan 1 2 Dr. Asmadi. Tengku Asmadi, Dr. Tengku Asmadi dan juga saya punya junior bekas MB itulah, saya panggil Razif je lah. Razif, adik saya. Okay. So I'm going to talk today on the research, education research. Tak bunyi Terengganu Saya ingat lagi masa saya jadi ketua pengawas di sekolah SIF tu. Budak-budak yang saya tangkap ni yang merokok ni, cerita sikit lah.
Dia orang Terengganu ni kalau marah you cakap apa? Kalau orang Terengganu ni marah you kan? Dia cakap apa kat you? Ya, dia panggil saya korokmu ya, tengkorak kamu. Ya, itu joke dia, joke Terengganu. Okay, anyhow, I'm going to tell briefly about education research. It comes from science. Sebenarnya pendidikan research education ni datang daripada sains. Jadi banyak dia punya teknik menggunakan scientific method, dan juga dia juga ambil daripada psikologi, sosiologi, beside science lah. Yeah. Jadi kita lihat bahawa untuk design education research, we must understand the basic kenapa dan apa bezanya research education ni daripada research yang lain. You all mungkin UMT banyak research science research science ni. Yang cuma bezakannya ialah bila education research dia fokus pada educational punya issue lah. Termasuk pengajaran, pembelajaran, pedagogi, curriculum, assessment, alat bantu mengajar, teknologi, educational technology and so on. Jadi dalam ceramah ni saya juga akan memberikan tips bagaimana you boleh menulis research grant education yang acceptable to the penilai. Jadi saya di peringkat KPT ketua kluster penilai TRJS, LRJS dalam bidang education, dan juga saya juga penilai FRJS nanti beberapa bulan lagi kita akan menilai you all punya FRJS yang dihantar baru-baru ni kan, baru tutup. Jadi kalau education punya proposal mungkin datang kepada saya lah, terutama yang berkaitan teknologi. Okay. Yang ni set induction, kalau kita face to face saya akan buat set induction ni lah kan. Apa yang excite you, apa yang scares you, dan most student scares dia, terutama pensyarah, dia kata dia takut menulis ini nak buat research, nak menulis ni semua. Sekarang ni isu pasal publish dalam Predator Journal dan sebagainya kan. Jadi kalau kita sebagai researcher nak jadi profesor macam saya, kita kena pandai menulis kena pandai menulis dan pandai menulis secara yang akademik lah dan hantar kepada jurnal-jurnal yang terkemuka lah, jangan hantar kepada Predator Journal. Okay, saya mula dengan Albert Einstein. Albert Einstein kata, I don't need to know everything, I just need to know where to find it. So dengan teknologi yang ada sekarang, Google dan sebagainya, saya buat PhD dulu tak ada Google, tak ada internet ya. Kita pakai saya ingat lagi saya buat masters menggunakan typewriter untuk projek, untuk thesis guna typewriter, tapi bila PhD baru ada permulaan internet ataupun bukan internet, komputer. Okey, ini apa dia? Gambar apa ni? Siapa boleh jawab? Boleh balik awal hari ni. Jawab apa? Kuda kan? Betul ke kuda? Did you say kuda, Suhaiti? Yes. Yang ni pula, kenapa kuda ni boleh jadi kata ni ya? Saya tunjuk balik semula. Ini kuda kan? Macam mana kuda ni boleh jadi kata? You boleh on your speaker kalau you nak cakap dengan saya. Kenapa kuda ni boleh jadi kata? Saya ulang balik semula. How the horse become a frog? Changing perspective. Sama, perspektif ya. Perspektif. Because kita lihat satu perspektif kita dapat kuda, satu perspektif lagi kita dapat kata. Sama juga research. Research ni kita lihat daripada perspektif mana. Kalau you perspektif lihat daripada perspektif kuantitatif, you akan dapat certain result. Kalau you lihat daripada perspektif kualitatif, you akan dapat different result. Tapi you have to know. You kena tahu falsafah dia. Jangan you main hantam saja kan. Ini banyak yang sekarang ni trend dia buat mixed method kan. Saya tak bersetuju lah buat mixed method sebab you kuali pun you tak tahu, kuanti pun you tak tahu. Tiba-tiba nak buat dua-dua kan. Jadi matilah you. Jadi kalau boleh kita pilih satu saja yang main lah ya. Walaupun boleh supporting by kuanti, boleh support by kuali, tapi mix ni maknanya 50-50, makna besar, dua-dua besar, 50%, 50%. Sedangkan you kadang-kadang tak mahir pun untuk
Yang kuali tak mahir kuanti, yang kuanti tak mahir kuali kan. Jadi kalau boleh kita pilih satulah. Okay. Ini another one. Quotation daripada Lewis. Dia kata, if you can't get meaning into your design, there is no meaning to your work. Kalau you tak faham, you punya design you tak faham, conceptual framework you tak faham, jadi penilai pun lagilah pening kepala kan. Tengok apa you punya IV you, DV you. Ini kadang-kadang kita tanya, apa IV, DV pun tak tahu. You all tahu ke IV, DV ni? Tak tahu Saya punya dalam Viber saya kata, what is your IV and what is your DV? Senyap je. Padahal dia pensyarah. Tapi saya tak beritahu universiti lah, bukan UMT universiti lain. What is your IV? Senyap. What is your DV? Senyap saja. Okey, saya kata saya tanya dalam bahasa Melayu lah. Apa you punya pemboleh ubah tidak bersandar? Dan apa you punya pemboleh ubah bersandar? Yang tu saya tahu. Dia tahu dalam bahasa Melayu je. Dalam bahasa Inggeris tak tahu. Padahal benda ni universal lah. Kita dalam educational research, kita kena tahu apa tu IV. IV ialah independent variable. DV ialah dependent variable. Makna IV akan effect DV ya. You punya IV akan effect you punya DV. Katakan IV you ialah you buat satu modul lah, satu modul ke satu apps ke satu bahan bantu mengajar itu dalam sesuatu bidang atau satu subjek. Kemudian you nak test sama ada you punya modul ni, your module is berkesan, itu IV you. Yang kesan dia kepada DV. DV ialah pencapaian pelajar lah. Bila dia dah melalui you punya modul tu, dia akan sama ada dia markah dia tinggi tidak dalam subjek yang you ajar. Okey, itu kita akan cover kejap lagi. Tapi sebentar tu kita akan teruskan lagi. Ini satu lagi biasanya yang berlaku. Bila dia kata, what do you mean all my facts are wrong? I copied everything straight off the internet. Ini satu lagi masalah kita pensyarah dan student, iaitu kita copy daripada internet, tak faham apa yang kita copy kan. Kita cut and paste and we don't understand what we are copying. So kita kena be careful in taking from the internet. Kadang-kadang yang internet pun tak semua yang factual lah. Ada yang buat-buat saja. Okey, saya nak tanya ni satu soalan. What is research? Kerana kita banyak buat research kan. Okey, siapa boleh jawab ni? What is research? Ada yang boleh jawab? Nak jawab, buka you punya microphone. So what is research? Anybody? Ada? Boleh cuba. Siapa nak cuba? Apa dia research? Sebab you buat kan? You buat research kan? So apa dia research sebenarnya? Ya, Ashraf. Mana Ashraf? Cuba jawab Ashraf. Apa itu research? Experiment to find solution. Okay. Good. Partial mark bagi. Lagi. Siapa tak nak jawab, dia boleh tulis. Ada orang kata to solve problem, ada orang kata to get a new knowledge dan sebagainya. Sebenarnya research ialah, ini jawapan dia, systematic systematic inquiry. Penyiasatan yang sistematik. Satu penyiasatan yang sistematik itu dipanggil research. Yes. Kenapa sistematik? Kita tak boleh buat sesuatu research tu secara ad hoc. Secara ad hoc maknanya kita tak merancang dia. Penyelidikan mesti dirancang. Sebab bila you minta FRGS, TRGS, LGRS, kita nak lihat you punya perancangan yang dipanggil proposal. Jadi proposal itu adalah satu yang bentuk yang sistematik ya. Ataupun kita boleh katakan research juga sebagai satu scientific inquiry berdasarkan rasional yang berdasarkan scientific punya method lah, iaitu suatu penyiasatan yang scientific. Okay, why research is important? Kenapa research perlu buat? Sekarang ni kalau tak dapat research tak boleh naik pangkat kan? Kenapa kita perlu buat research? Kenapa penting? Nak tanya ni. Suhaiti jawab. Kenapa penting buat research ni? Kenapa research penting? To find out the new knowledge. Okay. Ada yang tulis itu to advance the new knowledge. Ya, betul. Kita nak move the frontier of knowledge kan. Frontier of knowledge tu
tak boleh statik, mana dia kena sentiasa bergerak. Itu yang kita sekarang ada Fourth Industrial Revolution dengan AI dan sebagainya. Kerana daripada research kita akan dapat satu pengetahuan ataupun ilmu yang baharu. Ini pun samalah, baru-baru ni kelang kabut sekarang ni. Dia baru ke baharu? Ni dalam penulisan pun saya lihat banyak-banyak ni. Baharu ke baru? Salah. Jawapannya baharu. Baharu new. Baharu new, baru tu masa. Contohnya saya baru beli kereta baharu. I just bought a new car. Saya baru beli kereta baharu. Jadi kadang-kadang you punya penulisan yang salah ni akan put off the penilai. Kalau saya tengok tulisan you tak betul, dalam bahasa Melayu pun tak betul, kita akan mungkin reject you punya proposal. So kena tahu menulis dengan betul. Okey, sebelum kita pergi pada education research, dia basic pada semua research ni ialah dia punya filosofi ataupun dia punya falsafah. Falsafah research ni berdasarkan pada logical reasoning lah. Dan logical reasoning yang paling umum adalah dua, yang kita panggil deduktif dan induktif. Deduktif ni macam mana? Induktif ni macam mana? Kita nak dapat new knowledge ni berdasar menggunakan paradigm ni lah, sama ada deduktif atau induktif. Okay, deduktif ni daripada umum kepada spesifik. Umum kepada spesifik. Jadi contohnya kita ada teori. Teori tentang sesuatu tu, daripada teori tu kita akan apply teori tu kepada sesuatu event ataupun sesuatu tingkah laku yang spesifik. Itu dipanggil deduktif. Kita dah ada teori dah. Awal-awal dah ada teori. Daripada teori tu kita boleh explainkan sesuatu event, satu fenomena yang berlaku. Induktif pula ialah kita akan tidak lihat kepada teori, kita lihat kepada kejadian itu sendiri. Satu kejadian itu kita akan lihat dan kita akan daripada kejadian itu kita akan buat sesuatu generalisasi lah kepada yang umum. Contohnya induktif ni saya tengok burung gagak. Saya tengok burung gagak 1000 ekor dan saya dapati semua 1000 ekor tu burung gagak tu hitam. Jadi saya boleh buat satu teori bahawa semua burung gagak hitam berdasarkan pada induktif, berdasarkan pada suatu event. Jadi walaupun saya tidak ada teori yang asal, saya akan gunakan peristiwa-peristiwa yang saya lihat tu untuk membina teori yang baharu. Sama juga dalam pengajaran kita boleh gunakan. Pengajaran, dalam kita mengajar ni boleh guna tak dua-dua ni? Macam mana kita berguna dua-dua induktif, deduktif dalam pengajaran kita? Contohnya saya nak ajar pasal ayam kan? Okey, saya nak ajar pasal ayam secara deduktif macam mana? Okey, saya nak ajar ayam secara deduktif ialah secara saya akan beritahu teori ayam. Ayam ini sebelum dia tu apa? Spesies apa kan? So dia itu kingdom. Dia daripada kingdom. Kingdom tu kingdom apa? Kingdom human ke kingdom binatang? Dia animal kingdom kan? Ayam. Kemudian dia pergi kepada spesies dia. Spesies dia apa ayam ni? Tak tahu juga orang sains. Spesies ayam dia apa? Bird. Dia jenis bird, jenis burung. Jadi daripada situ kita ajar secara deduktif. Kalau kita nak ajar dia secara induktif, kita tak perlu cara beritahu dia tentang kingdom ke spesies dulu kan? Kita beritahu dia pasal apa? Kita bawa KFC tu, kita bawa peha ayam. Kita bawa peha ayam dalam kelas, kita kata ini peha ayam. You tak beritahu dulu. Tak perlu beritahu apa tu? Teori ayam dulu. You beritahu pasal part ayam tu. Bahagian ayam. Kemudian you akan terangkan seterusnya sehingga dia orang boleh faham bahawa itu adalah jenis ayam ini adalah jenis burung. Okey. Semua research ini berdasarkan kepada filosofi ataupun falsafah dan assumption yang kita faham tentang tentang dunia kita lah, tentang how the world works. Okey. Jadi itu timbul dua daripada deduktif induktif ni, dua aliran pemikiran yang dipanggil positivism dan juga post-positivism. Positivism ni ialah sains. Sains menggunakan aliran positivism. Maknanya dia mesti objektif. Sesuatu yang kita lihat mesti objektif. Tidak boleh ada bias. Sedangkan setelah
positivism ni beberapa dekad, sains menggunakan positivism. Datang juga satu aliran baru bahawa mengatakan bahawa ada juga jenis yang kita boleh interpret ya, ataupun interpretasi ya, based on the researcher punya interpretation. Sedangkan dalam positivism dia tidak benarkan kita menginterpret ya. Sedangkan dia mesti objektif. Sesuatu tu mesti objektif, jadi sains itu lahir daripada objektiviti yang kita lihat kepada keadaan dunia ataupun keadaan tingkah laku seseorang. Jadi dua-dua ini boleh diterima. Jadi yang positivism ini datang daripada didaktif punya paradigm. Positivism datang didaktif, maknanya based on teori, lepas tu teori itu kita apply kepada suatu event. Positivism berdasarkan pada induktif, iaitu kita lihat, lebih penting ialah kita lihat kepada spesifik event tu rather than kita melihat kepada teori. Jadi dua-dua ini penting, dua-dua ini tak salah kita guna dua-dua ni, tapi you kena tahulah dia punya background. Itu yang saya rasa is quite impossible to combine. Dua-dua paradigm ni walaupun betul, tapi kita tak boleh campur dia sebab dia dua falsafah yang berbeza. Kalau kita campur dia akan jadi haywire lah. Sebab satu ni kita kena kontrol. Positivism kalau kita buat kajian, eksperimen ke kena kontrol. Variable tidak boleh, researcher tidak boleh terlibat secara langsung dalam eksperimen tu. Sedangkan positivism makna researcher boleh terlibat secara langsung dalam research itu. Jadi kita kena be careful lah. So with these two. Okay, ini didaktif punya flow dia. Didaktif ni kita mula dengan teori lah. Of course kita dah ada berapa orang? Berapa juta manusia dah? 7 bilion kan? Sekarang 7 bilion. So dah banyak teori lah yang dibuat oleh manusia. Jangan kata dalam, kalau you pergi defend PhD ke, kalau examiner kata mana teori pakai? Dia tanya pula examiner kan, macam saya kena tanyalah. Dia kata, perlu ke Prof, perlu ke ada teori dalam saya punya research ni? Saya kata of course lah. Mesti ada teori kan, kalau tidak macam mana you nak explain you punya phenomenon yang you nak kaji ni. Tapi ada juga yang kata tak perlu teori, contohnya certain subject lah, contohnya sejarah kan. Sejarah kita tak ada teori sebab dia cuma beritahu tentang apa yang berlaku. Itu tak apalah, yang itu exception lah. Tapi kebanyakan bidang tu ada teori yang explain why it's happen. Sesuatu itu happen. Kalau kita tak ada teori, maknanya kita akan terlalu banyak perspektif yang kita nak lihat ya. Jadi dalam dunia ni kita boleh lihat dari beribu-ribu perspektif. Jadi itu penting teori supaya kita lihat dalam satu perspektif dahulu ya. Perspektif yang kita rasa yang itu yang utama ya. Okey, teori kepada hypothesis, observation, confirmation. Jadi ada orang tanya saya, Prof, kenapa kita nak, biasanya kajian ni untuk menguji teori kan? Tapi kenapa kita perlu ada hypothesis? Itu ada soalan dia. Siapa boleh jawab ni? Kenapa kita perlu ada hipotesis? Sedangkan kita nak uji, sebenarnya kita nak uji teori tu. Sama teori tu betul ke tidak kan? Kenapa kita perlu hipotesis? Because our initial perception might actually alter. That's why we have a null and an alternative hypothesis. Okay, partially right. Partially right. Okay, jawapan yang sebenarnya ialah kerana dalam teknologi kita tak boleh test teori secara direct ya. We cannot test the theory directly. Walau macam mana statistik canggih pun kita ada, kita tak boleh test teori itu secara direct. That's why we need a hypothesis. Yang kita test sebenarnya hypothesis yang kita test ya. Walaupun indirectly kita akan kaitkan dengan teori itu. That's why kita ada null hypothesis yang mana kita kata tidak ada beza. Okay, bila kita tolak tu baru kita kata ada perbezaan. Maknanya ada teori ini menunjukkan ada efek dia, ada kesan dia. So jawapan dia yang tadi Melissa ialah kerana kita tidak boleh uji teori secara direct ya. Kita tak boleh uji secara direct walaupun kita ada statistik yang canggih. So kita kena uji statistik atau data yang ada, kita uji kepada null hypothesis. Okay. Thank you. And then inductive, kita tak mula dengan teori, kita mula dengan observation. Itu pasal orang kualitatif biasanya dia akan pergi field lah. Field observation, tengok kalau dia
dia tu deal with gorilla. Dia akan pergi tiap-tiap hari dengan gorilla, tengok apa gorilla tu punya tingkah laku dan sebagainya. Dia belum ada, I think they have a theory in their mind but they don't want to state the theory yet because they want to observe first. So daripada ni dia akan tengok pattern dan dia akan juga ada hypothesis untuk kualitatif. Walaupun kualitatif hypothesis bukannya null hypothesis lah, dia punya lain lah. Okay, ini di antara perbezaan lah di antara kualitatif dan quantitative research. Kualitatif ni dia lebih kepada numbers, maknanya kuantitatif lebih kepada numbers. You mesti ada number. Kalau tak ada number, kita kata you kuantitatif lah. You ada sampling, you ada populasi, you ada apa lagi? Measurement kan, pengukuran. You ada alat untuk mengambil data dan sebagainya. Untuk kualitatif, dia lebih kepada naratif. Dia cerita saja. Dia menceritakan tentang sesuatu yang berlaku. Daripada cerita tu, daripada interview yang dia buat, daripada tu dia akan ambil tema-tema yang muncul. Apa tema-tema yang muncul daripada interview yang anda buat. Kuantitatif, dia lebih kepada measurement. Dia measure, dia mengukur sesuatu. Dia mengukur, in fact, persepsi pun dia nak ukur kan. Setuju ke tak setuju tentang isu ni, ataupun dia buat ujian untuk melihat sama ada you pengetahuan you tu tinggi ke rendah ke sana dan sebagainya. Okey, kualitatif small, ini bergantung pada inilah, you ada literature mengatakan antara 3 hingga 10 ke participant ataupun dipanggil informant, bergantung pada literature yang you baca. Tapi elakkan you ambil seorang je. Ada juga saya baca satu PhD seorang je. Dia punya informant seorang je. Jadi bagi saya kalau nak buat PhD seorang saja tu membazir lah. Membazir our investment. Sebab how can you study only one person? Tapi ada juga berlaku. Bagi saya walaupun kualitatif biarlah banyak sikit lah supaya kita boleh ada variety of input. And then quantitative, of course, dia nak large sample size. Macam mana kita nak tahu dia large sample size ataupun enough sample size? Dalam kajian survey biasanya kita akan gunakan kerjaan Morgan ataupun dipanggil jadual sample size kan. Kalau kita ada 10,000 populasi, berapa minimum? Kita boleh tengoklah sama ada kerjaan Morgan, Cohen, Cochrane dan sebagainya. Jadi mereka ni telah buat jadual. Sekarang ni pun ada G-Power. G-Power ni gunakan, you input dia populasi punya number, dia boleh keluar sample number. Tapi cautiousnya ialah you jangan ambil minimum lah. Even though you buat dengan tengok kerjaan Morgan kan, katakan you 10,000, kerjaan Morgan kata 350. Jangan ambil 350, ambillah 400. Why you need to get more than the minimum? Saya boleh jawab saya. Kalau you tengok kerja Morgan kata 350 kan, you kena ambil 400 sekurang-kurangnya. Kenapa? Why? Ini ada juga yang kerja kata 350, dia ambil 350. Itu very dangerous lah. Kenapa dangerous? Kerana kadang-kadang ada yang drop out. Ada yang drop out daripada kajian kita ataupun ada dia punya questionnaire yang tak valid. Dipanggil undi rosak. Maknanya dia punya questionnaire tu tak valid. Jadi kita terpaksa buang. Bila buang maknanya kita akan kurang daripada minimum. So itu pasal kita suruh you dapatkan lebih daripada minimum. Okay. Yes, elakkan major overall. Thank you. Alright, data collection, quali tak structured. Contohnya you ada unstructured interview, ada yang semi-structured interview. Sedangkan untuk kuantitatif kita mesti structured. Maksudnya mestilah kalau kita buat questionnaire tu mesti ada dia punya ni lah, dia punya option dia kan. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Okay. Data analysis, statistical untuk kuantitatif dan non-statistical gunakan thematic analysis untuk yang kuali. Okay, saya akan bincang ni lebih lanjut lagi kemudian. Okay, sekarang ni analogy of research ni dia bermula dengan broad question. Kadang-kadang our PhD student dia bagi kita tajuk-tajuk yang sangat luas. Sehingga kita kata please narrow down supaya you boleh graduate dalam masa 3 tahun. Sometimes we are very ambitious to measure everything.
but we need to operationalize kita punya ni, dan itu yang kita perlukan teori ya, daripada perspektif mana yang kita nak lihat kajian ni. Kalau tidak, kajian itu akan terlalu besar. And then you are going to reach the conclusion and generalize. Okay, ini step yang penting dalam educational research. Yang pertama sekali, kita kena identify the problem. What is the problem? Selagi you tak dapat problem tu, you tak boleh move. Ataupun kalau tak dapat problem, you boleh tukar tajuk lah. Cari tajuk lain kan. Kadang-kadang satu tajuk yang you buat tu memang very difficult to get the problem. Sebab tajuk tu terlalu baharu. Tapi kadang-kadang kita ni tak pandai cari problem ni. Ada student saya 6 bulan tak dapat problem. Saya kata, where is the problem? Because sir, I can't find the problem. I think because I think you are the problem actually. So, sebenarnya dengan Google, dengan internet sekarang ni lebih mudah. You cari problem dari pelbagai sumber lah. Tak macam saya. Tak macam saya dulu kan. Kita buat masa yang tak ada internet dulu. Terpaksa pergi library, cari tidur dalam library dan sebagainya kerana nak cari problem. And then you propose the research topic. Research topic ni kena propose dengan you punya supervisor lah, supaya dia, kalau kita sebagai sebagai student, tapi kalau kita pensyarah, kadang-kadang kita nak buat research proposal dan sebagainya kan. So we need to propose the topic and then we need to formulate the objective. Okay, apa beza di antara purpose dengan objektif? Tujuan dengan objektif, apa beza dia? Apa beza purpose and objective? Tujuan lebih umum kan? Tujuan lebih umum, objektif lebih khusus. Mungkin kita ada satu saja tujuan tapi beberapa objektif. Dan kalau boleh, objektif tu mesti match dengan kita punya research question. Kalau ada 4 objektif, 4 research question. Kalau ada 5 objektif, 5 research question. Ini kadang-kadang saya pelik tengok, ada 3 je objektif, ada 10 research question. Macam mana kalau boleh match one to one lah, supaya kita tak ditanyakan dalam kita punya proposal, kenapa you ada 3 objektif tapi you ada 10 research question. Kalau nak 10 research question, mesti ada 10 objektif lah, baru kita boleh match kan, one to one. Sebab objektif ni dalam bentuk statement dan research question dalam bentuk question. Jadi kita convert saja. Kalau ada 10 objektif, mana kita boleh convert 10 objektif jadi 10 research question. Okay. And then build your theoretical and conceptual framework. Ini pun saya akan tanyalah apa beza dia theoretical dan conceptual. Siapa boleh jawab ni? Theoretical ni apa? Theoretical framework. Saya nak kalau boleh berinteraksi dengan you all lah kan. Saya nak tahu you punya jawapan. Kalau nak jawab, you boleh on your mic. Kata, okay, theoretical framework is this, conceptual framework is this. Sebab dia ada beza. Dan ada juga yang kalau you belajar PhD, dia nak dua-dua. Ada supervisor yang nak, you kena ada theoretical framework, you ada conceptual framework. Tapi kalau student saya kata tak perlu ada dua-dua, you perlu ada satu saja, iaitu conceptual framework. Kerana dalam conceptual framework, you boleh masuk you punya theoretical framework. Ya. Nanti saya ada contoh bagaimana kita nak buat conceptual framework. Basically, theoretical framework ialah teori. Apa teori yang utama yang you gunakan dalam kajian tu? What are the theories, relevant theories yang you gunakan? Itu yang saya kata dalam setiap research tu mesti ada teori kan? Ini kadang-kadang tulis proposal research pun teori tak tahu kat mana. Macam mana kita nak luluskan you punya research grant ni kalau you tak tahu apa teori you pakai kan? Teori ni ialah menerangkan apa hubungan di antara, ada tak teori yang mengatakan ada hubungan di antara A dengan B? Ataupun adakah teori mengatakan bahawa ada kesan sesuatu itu terhadap sesuatu. Jadi conceptual ialah hubungan di antara pemboleh ubah. Hubungan di antara pemboleh ubah tu kita bagi conceptual framework. Di antara A dengan B, apa hubungan dia kita panggil conceptual framework. Tapi apa teori yang you gunakan itu dipanggil conceptual framework. Theoretical framework. Theoretical framework kalau ada 10 teori you akan pilihlah. Takkan nak pakai 10 teori kan, mungkin teori yang utama, 3 teori yang you relevant, most relevant to your study, kita boleh pilih 3 atau 4 atau 5, whatever. So
apa pentingnya teori ni? Teori ni penting kerana daripada situ datang variable yang you nak kaji tu. Kalau tidak kita kata mana you dapat ni? You nak measure persepsi terhadap katakan apa? Terhadap mental apa? Well-being, mental well-being. Apa teori dia tentang mental well-being? Apa elemen yang perlu ada dalam mental well-being yang you nak sebagai you punya construct dalam you punya questionnaire tu kan? Mesti datang daripada sesuatu. Datangnya daripada teori yang berceritakan tentang stres, tentang mungkin apa ni anxiety dan sebagainya. So, soalan tadi back to soalan dua-dua tu perlu ada tapi boleh di-combine. Kalau nak combine kena letak dalam conceptual framework. Okay. And then you kena determine your research design. Ini yang ramai yang lemah. Kalau saya tengok proposal, dia cuma kata okay, research design saya ialah kuantitatif atau kualitatif. Itu tak betul. Qualitative and qualitative bukan research design. Ini terkejut juga ni. Qualitative dan qualitative bukan research design. Dia hanyalah paradigm. Dia paradigm. Paradigm quality dan paradigm quantity. Research design must be specific. Contohnya eksperimen. Experimental design. Quasi-experimental design. Survey design. Correlational design. Ex post facto design. Itu semua research design. Ataupun dalam kualitatif kita panggil etnografi, phenomenology, symbolic interaction, heuristic, historical study. Itu semua yang research design yang spesifik lah. Jangan kita tulis research design saya ialah kualitatif, research design saya ialah kuantitatif. Itu mesti kena reject ya. Sebab kita tahu yang you tak faham apa you punya research design sebenarnya. Okay, kemudian untuk kuantitatif you kena ada populasi dan sampel lah. Kuantitatif. Kualitatif tak perlu. Kualitatif kita cuma lihat pada dia panggil participant ataupun informant. Kualitatif. Kualitatif kita tak pakai sampel pun. Kualitatif tak pakai sampel, dia pakai participant ataupun informant. Peserta ataupun informant. Kalau you buat kualitatif pakai sampel, orang tahulah you ni tak tahu pasal kualitatif lah kan. Jadi be careful lah. So kenapa perlu populasi? Supaya kita boleh tahu dia punya sampel. Ini kadang-kadang yang banyak mistake ni. Kalau buat proposal research pun, dia hanya state dia punya sampel saja kan. Sampel saya 300 orang pelajar. Saya kata berapa populasi you? Macam mana you dapat 300 ni kan? Itu yang dia tak boleh jawab tu. Sebab dia tak tahu populasi berapa. Kat mana kita dapat populasi ni? Populasi ni biasanya kalau kita buat kajian di sekolah, kita perlu dapat daripada kementerian lah. Ataupun di JPN ke kan, Jabatan Pendidikan Negeri. Kalau kita buat di industri, dapat daripada MITI dan sebagainya lah, ya, authority yang ada supaya kita boleh, ataupun daripada company yang kita pergilah, ya. Okay, then we need to design the data instrument. Apa you punya instrument? Ini pun instrument kadang-kadang confuse. Saya menggunakan dia confuse dengan apa tu? Dia confuse dengan research design. Dia kata research design saya ialah reka bentuk soal sidik. Betul ke tak betul? Research design saya adalah reka bentuk soal sidik. Betul ke tak betul? Tak betul lah. Sebab soal sidik itu bukan research design kan. Soal sidik bukan research design. Soal sidik ialah instrument. Kadang-kadang dia kata research design saya adalah interview. Itu pun tak betul. Research design saya adalah interview. Itu pun tak betul kerana interview itu bukan research design. Interview itu adalah instrument juga. Jadi kena bezakan di antara instrument dan research design. Berbeza. Di antara dua tu berbeza. Okay. And then you kena ada pilot. Apa tujuan pilot study ni? Untuk kuantitatif lah. Kualitatif tak perlu. Kuantitatif perlu pilot study. Sebab apa kita perlu pilot study dalam kuantitatif punya research? Kerana kita nak menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kita. Kalau soal sidik itu apa dia punya kesahan dia? Apa kebolehpercayaan dia? Kalau kita ada ujian, apa kesahan dan kebolehpercayaan? Okay. So itu. And then you punya data analysis. Ini saya dah beritahu tadi tentang theoretical framework. Dua-dua kena ada tapi boleh di-combine dalam bentuk satu. Kalau nak combine kena letak dalam conceptual framework. Ya. Ini kadang-kadang problem. Problem versus methodological. Kita kena cari problem dulu sebelum kita decide methods.
Ini kadang-kadang pelajar saya kata, Prof, saya nak buat ni experimental design, quasi experimental design. Saya kata, mana you punya problem? Problem belum cari lagi, tapi saya dah tahu saya nak buat eksperimen. Dia tak tahu je problem, dia dah set dia punya method. Sebenarnya kita kena check problem dulu baru kita suitkan dengan method yang ada. Okey, semua perkara yang kita nak kaji mesti ada problem. Kalau tak ada problem, itu yang kita kata what the hell you are doing your research kalau tak ada problem kan. Ada yang dalam research proposal pun tak clear problem dia. Dia cerita semua yang bagus je. Okey, dia cerita semua yang bagus. Semua yang bagus tu bukannya problem. Problem ni ialah kelemahan. Apa kelemahan sistem? Kalau you nak buat sesuatu modul, sesuatu modul yang baru, maknanya you kena survey apa kelemahan modul-modul yang ada sekarang. Kalau nak buat kurikulum yang baru, survey lah. Apa kelemahan kurikulum yang ada sekarang. Kalau nak buat apps yang baru, apa kelemahan apps yang ada sekarang. Kalau tidak, kita kata, kenapa you nak buat yang baru ni? Sedangkan dah ada dah. Yang ada sedia ada ni apa problem dia? Jadi you kena survey yang tu supaya you boleh lihat problem dia. Okey, ini contoh-contoh problem. Problem ni boleh dapat daripada surat khabar, boleh macam-macam lah. Boleh dapat daripada report. Ini pizza. Ini bukan makanan ini pizza ni. Program Improvement Student Assessment. Ini dia bandingkan beberapa buah negara. Dan Malaysia rank 39 daripada 44 negara. Maknanya kita among the list. Dia keluar sebab dia tak tahu bahasa Melayu ke? Yang tu, Dr. Ali tu. He knows about Malay or? Okay, dia ada hal Okay. Faham, Doktor. Tak, dia international student ke? International Tak, lecturer? Doktor. Melayu? Tak, Doktor. Dia faham Okay. Faham, Prof. It's Arabic, so he didn't understand Malay. Okay, ini Malaysia. Katakan Malaysia rank di bawah, makna 30% at the bottom. Jadi kita kata ini problem. Because kenapa Malaysia berada dalam rank yang di bawah. Jadi kita boleh cari sebab dia, kenapa berlaku begini. Okey, ini pun beberapa tahun lepas kita dapat satu survey daripada luar negara mengatakan one of the top corruption is Malaysia, 54%. Kita tak tahulah sama ada ini benar tidak. Ini dibuat survey daripada luar negara. Tapi kita boleh gunakan ni sebagai kita punya asas bagaimana kita nak cari. Why other people perceive us as a corrupt country. Ini daripada Indonesia. Indonesia mengatakan bahawa kalau lihat dia punya integriti yang paling rendah sekali ialah religious ministry. Maknanya menteri keagamaan yang paling rendah integriti dia. Ini menteri keagamaan, religious affair ministry. Jadi daripada sini kita kalau orang Indonesia dia boleh kajilah kenapa ini berlaku. Alright. Kadang-kadang kita lihat ada beberapa media ini beberapa tahun yang lepas menggunakan perkataan yang tidak sesuai. Contohnya dia panggil Islamic terrorist kan. Ini sebab apa? Media barat lah. Media barat mengatakan ada perkataan Islamic terrorist dan kita tidak membantah. Sedangkan itu bukan suatu terminologi yang betul. Kerana Islam tidak boleh dikaitkan dengan teroris. So, ini buang bayi. Semua ini masalah sosial lah. Masalah sosial yang kita boleh kaji berdasarkan kepada peratusan ataupun statistik yang dikeluarkan. Kadang-kadang ini sajalah saya berikan satu contoh ya. Ini macam Bill Clinton dengan Monica Lewinsky yang dululah kes dulu. So this Monica ini tak betul lah, tapi saya nak tunjukkan contoh saja. According to this new poll, 88% of American public think that you cannot be trusted. Maknanya you tak boleh dipercayai. Okay, so Monica kata, what should we do? What should we do? So Bill Clinton kata, change that into 18% and relate to the press. Ini apa maksud dia? Maksud dia mengubah data yang asal diubah daripada 88% jadi 18% saja.
Dan ini berlaku bukan saja di dalam dunia politik, tapi berlaku juga dalam akademik. Baru-baru ni saya ingat 2 tahun lepas seorang profesor di Harvard telah dibuang kerana beliau membuat satu eksperimen tentang stem cell yang ada kita sekarang makan tu, stem cell tu. Sedangkan baru-baru ni didapati bahawa yang dia buat tu semua tipu lah, maknanya tak betul. Data yang dia ambil tu memang tak betul. Jadi we as academician must be honest in our research, jangan kita manipulate our data. Okay, ini another source of problem, iaitu sugar can make you dumb. Ini tak tahulah betul tidak, so you kena test lah the theory yang mengatakan bahawa sugar can make you dumb. So siapa yang dalam bidang pemakanan dan sebagainya boleh buat satu kajian ya. Of course, dalam bidang medical, hypertension is a leading risk. Ini saya nak tunjukkan how we can get idea to do our research based on the peristiwa yang berlaku lah. Okay, antibiotic mess up your stomach. Ini semua dalam bidang medical yang kita boleh kaji sama ada betul tidak dia punya assumption tu. We can afford to neglect moral and spiritual education. Ini pun sama, maknanya kita ada problem dalam moral education menyebabkan social problem yang banyak sekarang. Ini kalau dalam bidang matematik ni. Ini apa dia punya teguran daripada cikgu dia. Cikgu kata expand this equation. Ya, kena kaji ya. Kita itu ada komen tentang wartawan surat khabar. Itu pasal dalam research kita tidak digalakkan ambil daripada surat khabar. Walaupun surat khabar tu boleh dijadikan sebagai satu sumber untuk kita mencari problem. Tapi bila kita dah dapat problem tu, kita mesti cari evidence yang lebih kukuh lah daripada surat khabar. Contohnya kalau sekarang surat khabar pun dia ada sumber dia kata daripada World Bank. So kita ambil yang World Bank punya. Kalau dia kata sumber daripada kementerian, kita ambil kementerian punya statistik, not from the wartawan punya statistik lah. Ini contoh ni, siapa salah ni? Guru salah ke student yang salah? Guru kata expand this equation dan student dia physically expand. Apa masalah dia? Masalah dia ialah apa? Instruction tidak begitu jelas. Instruction dia expand, jadi student kata we expand lah, physically expand. Ini pun sama. Dia kata find X and student kata here is X teacher. Cikgu tak nampak ke itu X? Cikgu kata find X, saya sudah tunjuk tu X. Ini salah siapa? Salah guru ke salah murid? Ini salah guru sebab dia tidak sepatutnya kata find X. Apa yang dia perlu kata? Find the value of X. Patutnya find the value of X. Sebab kadang-kadang pelajar ini menunjukkan bahawa pelajar kita tu kadang-kadang dia can be critical, can be weak. Satu lagi menunjukkan dia weak. Sini yang menunjukkan weak. Okay, trigonometric. How the student solve this problem? Okay, logical but wrong. Logical but wrong. Ini boleh memberi indikator pada kita bahawa pelajar tu tak faham. Pelajar tidak faham tentang apa yang kita ajar. Jadi itu mungkin jadi one of the problem yang kita boleh kaji. Okay, sekarang kita masuk kepada kalau kita dah ada data, macam mana kita nak classify data kita tu. Mengikut Steven, dia kata ada 4 jenis data yang kita boleh measure atau kita boleh ukur. Ini untuk yang biasanya untuk kuantitatif lah. Yang pertama dia kata data tu yang berbentuk nominal. Nominal ni apa? Nominal ni ialah data yang tidak ada mathematical value, tidak ada nilai mathematics. Dia cuma kita gunakan mathematics itu sebagai kategori ataupun sebagai identification dia. Contohnya yang paling mudah ialah kita pakai 1 untuk perempuan, 2 untuk lelaki kan. Dalam kita masuk dalam SPSS, itu coding yang berbentuk nominal. Maknanya tidak ada mathematic value. Kita cuma nak tunjukkan bahawa kita identify orang tu melalui number, identification saja. Yang kena ordinal. Ordinal ni
ialah kita pangkatkan dia. Katakan dia dapat 100, kita beri dia nombor 1. Yang dapat 100, nombor 1. Yang dapat 90, nombor 2 dan sebagainya lah. Kita pangkatkan dia supaya kita boleh gunakan dia untuk statistik lah. Ya, statistik yang untuk menilai data kita tu. Contohnya kalau kita kata, okey, apa material yang paling keras? Apa mineral yang paling keras? Yang paling keras kita akan letak nombor 1. Contohnya orang kata, okey, diamond. Diamond is number 1 sebab dia paling keras. So far lah yang kita tahu kan. Sebab dia boleh, diamond ni dia boleh potong mineral yang lain. Jadi kita akan letak nombor 1. Sama lah masa kita sekolah dulu kan. Kalau kita dapat markah tinggi, kita akan dapat nombor 1. Ini dipanggil ordinal, di pangkat. Cuma masalah ordinalnya dia tidak ada, sela dia tidak sama. Sela tidak sama. Dia tidak macam pembaris. Pembaris tu sela dia sama kan. Pembaris, temperature, sela sama. Tapi ordinal dia tidak sama. Kerana kita tak tahu dia punya sela tu. Okey, interval. Interval pula ialah sesuatu skala yang mempunyai equal interval. Contohnya kita kata 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Itu interval kerana dia ada sela yang sama. Jadi ini mudah. Dalam statistik lebih mudah kita gunakan sela yang sama daripada kita tak tahu sela dia berapa. Contohnya ialah temperature, IQ, questionnaire kita ada Likert scale. Cuma yang beza interval dengan ratio. Ratio pun sama. Ratio ni ialah skala yang mempunyai sela yang sama. Cuma interval scale dia tidak ada true zero. Sedangkan ratio scale dia ada true zero. Apa maksud tu? Ratio scale ni macam pembaris. Pembaris. Tengok apa? Pembaris tujuannya untuk lihat tinggi. Okey, tinggi serang. Kalau tinggi dia tu 0, tinggi dia 0 mm maknanya dia tidak ada tinggi langsung. Itu yang panggil true zero. Sama juga kalau kita ukur badan kita. Kalau orang ukur 0 mg maknanya tidak ada berat langsung. Itu yang panggil true zero. Tapi bila kita pergi pada interval, interval ni dia walaupun sela dia sama, tapi dia tidak ada true zero. Contohnya kalau student dapat markah 0, student dapat markah 0. Jadi adakah otak dia langsung tak ada? Tak kan? Otak dia masih ada. Otak masih ada. Cuma dianya tak belajar ataupun dia malah belajar. Jadi dia bukan true. No true zero. Yeah. Itu beza di antara interval scale dengan ratio scale. So dalam sains biasanya dia akan guna ratio lah. Maknanya dia kalau tak ada tinggi 0 mm. Kalau tak ada berat 0 mg. Tapi dalam social science biasa kita guna interval. Dalam social science dan education biasa guna interval sebab kita biasa guna ujian, bagi soal sidik. Kalau jawapan dia ujian dia dapat 0 maknanya dia masih ada otak lagi tapi dia malas ataupun dia tak belajar. Okay. Kalau tak faham you boleh itulah. You bagi note kat saya, suruh ulang ke kalau you tak faham tentang konsep yang saya baru beritahu. Okey. Kuantitatif ni biasanya kita boleh generalize kita punya dapatan tu kepada populasi. Sebab kita perlukan untuk kuantitatif sample size yang besar. Ada macam-macam interpretasi lah. Sample size besar ada orang kata lebih daripada 30 untuk eksperimen, tapi kalau untuk survey atau tinjauan dia kata gunakan KGN Morgan ataupun jadual sample size yang lain. Untuk kualitatif tak perlu kita generalizekan, tapi kita perlu lihat kepada apa tema-tema yang muncul daripada dapatan kajian tu. Jadi kita ada dua paradigm lah. Maknanya kalau kita boleh buat triangulasi. Triangulasi ni tak sama dengan mixed method lah. Kalau mixed method maknanya kita campur dia. Tapi kalau triangulasi dia tak campur. Triangulasi tak campur, dia cuma triangulate je. Adakah data ni menyokong data adakah data kuali menyokong data kuanti. Itu dia punya, itu pasal kita lebih penting kita buat triangulasi daripada kita mixkan dia. Alright. Okey, apa tujuan research? Tujuan research biasanya dibagi pada 3, iaitu kita nak describe ataupun description. Contohnya kita buat tinjauan. Tinjauan tu lebih kepada description. Kita nak tengok apa fenomena yang berlaku. Contohnya kita tanya tentang COVID kan, COVID-19 ataupun tentang vaksin. Kita tanya rakyat Malaysia ni, you nak ambil ke vaksin COVID ni?
Ada kata nak, ada kata tak nak. Jadi kita nak tahu apa reason dia. Kalau nak, apa reason dia. Kalau dia tak nak tu apa reason dia. Itu lebih kepada description. Yang kedua, prediction. Prediction ni kalau kita buat contohnya kita buat korelasi, kita buat regression, kita buat modeling ya. Korelasi, regression, modeling ni lebih kepada prediction. Kita nak predict. Itu pasal orang tanya saya, Prof, macam mana kita tahu temperature matahari tu macam mana tahu You pergi cucuk temperature dekat matahari tu kan? Mana boleh kan? You tak sampai matahari lagi, you dah hangus lah. Tapi macam mana saintis boleh predict dia punya temperature? Itu salah satu cara lah dia membuat prediction dengan cara extrapolation dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah cause and effect. Yang ini A causes B. Selalu kita lihat pada apa tu? Rokok kan, dia kata merokok menyebabkan kanser. Jadi itu cause and effect. Tapi cause and effect hanya satu saja method yang boleh kita gunakan untuk cause and effect ialah dipanggil eksperimen. Hanya eksperimen saja yang boleh menunjukkan ada cause and effect. Saya ulang balik, description ni apa method dia yang sesuai untuk description? Tinjauan, kajian kes, kualitatif punya research kan, etnografi, fenomenologi. Ini semua menceritakan tentang sesuatu fenomena. Itu dipanggil description. Untuk prediction biasanya kuantitatif. Jadi dia menggunakan korelasi, menggunakan regresi, dia menggunakan modeling ya. Jadi description more on kualitatif juga. Dan akhir sekali cause and effect ini more kuantitatif, dia lebih kepada eksperimen. Bila you buat eksperimen ataupun quasi eksperimen, maka you boleh kata A causes B. Kalau tak buat eksperimen, tak boleh kata A causes B. Itu saja. Thank you. Nurul Hidayah, pandai ya. Okey, ini quantitative research method yang saya kata spesifik tadi. Jangan you letak dalam you punya research proposal. Research method saya ialah quantitative. Research method saya ialah kualitatif. Jangan letak You kena letak spesifik. Okey, research method saya ialah experimental ataupun quasi experimental design. Ataupun kita punya research design ialah causal comparative yang dipanggil ex post facto design. Ataupun design kita survey design. Kita gunakan tinjauan survey design. Tapi survey design ni mesti kita bezakan dengan case study. Apa beza survey design dengan case study? Kajian case. Mana Nurul Hidayah tadi nak jawab. Apa beza case study dengan survey? Banyak orang confuse. Walaupun tujuannya sama, dua-dua sama. Tujuan untuk case study untuk description, survey juga untuk description. Tapi apa beza survey dengan kajian case? Okey, saya jawab balik. Saya tanya dan saya jawab. Survey ini mesti besar. Survey ini mesti nationwide, mesti seluruh Malaysia. Dia mesti kita ambil sampel daripada zon-zon lah, zon selatan, zon timur, zon utara. Itu dipanggil survey. Tapi kalau case study mungkin satu daerah, satu negeri, satu jajahan. Jadi jadi case study lebih kecil lah. Cuma kalau you nak buat ni, nak minta nak minta grant. Ini nasihat saya lah, saya penilai grant ni. Kita nak bagi you 100,000, nak bagi you 1 juta grant. Takkan you nak buat case study? Kan? You kena buat survey lah, makna buat besar. Maknanya ada satu case tu kita reject sebab dia nak buat di Kedah saja. Sebab dia duduk di Kedah, dia nak buat di Kedah. Jadi rejection walaupun dia punya proposal tu bagus, tapi sebab sampling dia terlalu kecil. Sedangkan dia mohon 1 juta, 1 million untuk research grant tu, tapi nak buat di Kedah saja. Kenapa bahana dia kita buat satu negeri je? Bahananya kita tak boleh nak buat teori lah. Sebab teori tak boleh berdasar kepada satu state saja kan. Teori mesti ada banyak. Dia punya sampel mesti besar baru kita boleh buat teori. Kalau tidak, hari ni kita buat Kedah, esok nak buat Selangor, lusa nak buat Sarawak, tiap-tiap negeri kena buat kan baru kita boleh dapat teori. Sebab kita cuma buat satu state saja, tak boleh menghasilkan teori. Nak hasilkan teori mesti dalam pelbagai negeri. Baru kita boleh buat generalisekan kita punya teori tu. Maknanya teori kita boleh apply to negeri mana-mana pun. Kalau tidak,
Kalau kita buat satu negeri je, mana teori kita akan apply satu negeri je lah. Kalau buat di Kedah, mana teori kita hanya apply di Kedah sajalah. Jadi membazir duit kan. Kita tak mau bagi grant kalau you nak buat teori untuk Kedah saja. Biasanya di peringkat KPT, kita nak bagi grant you bila you buat nationwide. Kalau buat survey lah. Ini survey. And then kita ada correlation punya design, ada meta. Ada orang juga buat meta analysis. Meta analysis ni ialah you kumpulkan. Yang ni tak buat empirical tapi you dapatkan data-data yang lepas. You kira dia punya effect size. Kalau effect size tinggi, maknanya you boleh kata bahawa variable yang ada tu memang variable yang memberi kesan lah. Ya, sebelum ni main hentam je kan. Sekarang saya dah beritahu you. Itu kalau nak minta TRGS, LRGS, nak minta FRGS, mesti besar lah you punya sampel. Jangan satu sekolah je, satu daerah je. Okay. Ini kualitatif lah. Kualitatif ni, you lihat kualitatif ni tak ada interview. Interview tu tidak ada dalam method. Jangan you kata saya menggunakan method interview ataupun saya menggunakan reka bentuk soal sidik. Itu semua instrumen bukannya reka bentuk kajian. Itu yang kadang bahana dalam membuat mixed method ni. Kalau you buat mixed method tu, saya akan tanya apa you punya kuantitatif, you kena jawab salah satu daripada ni. Kalau you guna mixed method kan. Saya kata apa you punya kuantitatif, you kena jawab salah satu daripada ni. Bila saya kata apa you punya kualitatif, you kena jawab salah satu daripada ni. Baru you boleh valid you punya mixed method you. Kalau you tak boleh jawab, maknanya you bukan buat mixed method lah. Maknanya you kena fikir balik lah. Biasanya yang mixed method dia akan kata kualitatif interview saja. Sedangkan interview ni bukan salah satu daripada method kualitatif. Ya. Okay. Sebab apa interview? Saya nak tanya sebab apa interview tak boleh jadi method? Sama juga dengan soal sidik kan. Sebab apa soal sidik tak boleh jadi method ataupun interview tak boleh jadi method? Siapa boleh jawab? Sebab apa interview? Yalah, selain daripada dia instrumen, sebab apa? Sebab kalau kita tengok yang ni kan, kualitatif ni, etnografi, phenomenology, heuristic, symbolic interaction, interactional, heuristic, literary criticism, semua ni guna interview. Bila semua guna interview, interview tu tak boleh jadi method sebab dia digunakan oleh semua orang. Bila dia digunakan oleh semua orang, dia tak jadi unik sebab research method mesti unik. Dia tak boleh digunakan oleh semua orang, semua method. Kalau lihat yang ni ada 7 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. 10 research method ni semua guna interview untuk kualitatif. Oleh sebab itu interview tidak boleh jadi research method. Dia hanya instrumen. Jadi dia research method mesti unik mesti unik. Okay, special case research method ni, case study, action research, evaluation research, model development, software development, policy study. Ini kenapa saya panggil special case? Sebab dia ni boleh guna dua-dua. Dia boleh guna instrumen kuali, dia boleh guna instrumen kuanti. Dia boleh guna interview, dia boleh guna soal sidik dan sebagainya. Jadi dia tidak spesifik pada kuantitatif atau kualitatif. Dia boleh jadi kuali, dia boleh jadi kuanti iaitu daripada special case. Kalau case study itu besar, dia boleh jadi kuanti. Kalau case itu kecil, dia boleh jadi kuali Action research sama jugalah Dia boleh jadi kuali, dia boleh jadi kuanti. Itu kita panggil special case. Okay, yang ni yang selalu orang confuse. Bila kita panggil apa you punya research design, you kata DDR. DDR ni bukan research design. DDR ini adalah development model. Maknanya kalau you nak develop sesuatu, nak develop modul ke, nak develop model ke, nak develop apps ke, nak develop sistem ke, kita boleh gunakan ini. DDR ke, AD ke, Hanafian and Peck ke, Dick and Carey, Azure model, Kirkpatrick, SDL. Jadi itu. Development models tidak sama dengan research design. Research design tu lebih luas. Development model hanya kepada modul apa yang you nak bangunkan. You nak bangunkan modul,
You pakailah salah satu daripada ni. You nak bangunkan model, pakailah salah satu daripada ni. Nak bangunkan apps, pakailah salah satu daripada ni. Ini dipanggil development model yang you jadi bila you nak test modul, katanya saya nak test modul saya bina modul menggunakan DDR. Okey, tak apa. Itu saya punya development model ialah DDR. Tapi research design saya ialah quasi eksperimen kerana saya nak tahu kesan modul saya. Bila saya nak tahu kesan modul saya atau kesan app saya gunakan quasi eksperimen kerana dia ada pre and post test. Kalau post test dia tinggi, maknanya berkesanlah app saya tu ataupun modul saya tu. Jadi ada dua, satu dipanggil research design, satu lagi development model. Itu you kena bezakan. Satu lagi kalau you buat evaluation, dia ada model dia dipanggil CIPP. Apa dia CIPP? Context, Input, Product, Process. Ini yang biasa digunakan yang oleh Stepperbeam punya model kalau dia buat program. Cuma program evaluation ni mestilah yang telah berjalan lama. Jangan baru introduce saja kan. Baru setahun introduce dah nak buat program evaluation. Itu tak valid lah. Biasa kita akan biarkan dia 3 tahun atau 5 tahun supaya sebelum kita boleh buat program evaluation. Contohnya ada program-program baru yang kita laksanakan, kita kena tunggu dulu. Tunggu sampai 3 tahun baru kita boleh buat evaluation. Jangan baru 6 bulan dah buat kan, tak valid. Logic model boleh guna untuk evaluation. Kirkpatrick for level model pun boleh guna untuk evaluation model. Okay, that's good. Okay, instrumen pula ini. Instrumen ni ujian. Questionnaire, interview protocol, observation checklist, content analysis, portfolio. Jadi ini instrumen. Dan dalam instrumen, kalau kita buat satu kajian tu ataupun satu thesis, dia kena ada 3. Iaitu dia panggil triangulation. Dia kena ada minimum 3 instrumen. Jangan you guna satu saja. Tak valid guna satu. Sama ada you buat research proposal kan, mesti tunjuk kat saya 3 instrumen. Sekurang-kurangnya ataupun lebih. Kalau you buat PhD master, mesti ada sekurang-kurangnya 3 instrumen baru kita boleh buat triangulasi. Kalau tidak ada 3 instrumen, tidak boleh buat triangulasi. Pasal triangulasi itu dia triangle kan, dia ada 3 kan. Katakan you ada test, ada questionnaire, ada interview. Okey, 3. Ataupun you ada questionnaire, interview dengan observation. 3 cukup. Jangan you guna satu saja. You guna test saja ataupun you guna interview questionnaire saja. Iaitu tidak valid. Sama juga kalau buat proposal menggunakan sekurang-kurangnya 3 instrumen. Okey, apa beza focus group dengan Delphi? Ini kadang orang buat Delphi ada buat focus group. Okey. Itu ada kata 2 pun boleh tapi dua tu jadi square lah kan. Tapi triangulation ni dia 3 kan, triangle. Dia macam Bermuda triangle, dia ada 3 triangle tu. Tiap-tiap satu tu satu instrumen lah. Itu saya punya mazhab lah, mazhab Ramli. Tapi sesuai dengan nama dia lah, triangulation maknanya ada 3 instrumen. Okey. Focus group ni beza dia, focus group kita ambil daripada orang yang biasa Delphi kita ambil yang pakar. Pakar panggil Delphi, kalau orang biasa saja focus group. Apa contoh focus group? Focus group ni biasanya orang nak jual barang. Okay, katakan you usahawan kosmetik, nak jual apa ni? Nak jual krim ke apa kan? Krim muka. You panggil lah perempuan-perempuan yang sudi nak jadi you punya focus group. You cuba bagi free supaya dia orang try. Kalau berkesan maknanya baguslah you punya produk dan dapatkan testimoni. Tapi kalau you nak panggil pakar, maka tak panggil focus group, panggil Delphi. Contohnya you nak panggil saya kan. Saya sebagai pakar untuk melihat sama ada konstruk yang you nak bangun itu sesuai ke tidak, you gunakan Delphi teknik. Delphi ada 3. Delphi ni yang original macam mana? Dia ada Delphi original, ada modified Delphi, ada fuzzy Delphi. Kan kita pernah dengar orang kata fuzzy Delphi, modified Delphi, original Delphi. Apa beza dia? Dan berapa orang pakar? Ya, betul Nurul Hidayah ya. Yes. Untuk focus group kita boleh pakai public. Kalau kita nak buat tentang Okey, Delphi pun tak ada mana dengar. Delphi ni ialah apa fungsi dia?
Fungsi Delphi ni ialah pakar yang boleh menyatakan bahawa you punya construct ni bagus ke tak bagus, sesuai ke tak sesuai. Itu untuk group consensus boleh. Cuma beza fokus kita pakai orang biasa, yang Delphi pakai pakar. Pakar pun mesti kalau boleh ambil ganjil lah. Kita ambil 5, 7, 9, 11. Ya. Yes, pakar itu ialah yang ni lah untuk Delphi. Sebab kita nak dapatkan dia punya agreement. Pakar ni biasa kita dapat agreement dia untuk sesuatu construct yang kita nak bina. Contohnya kita nak bina sesuatu curriculum baru ke, syllabus baru ataupun satu modul baru. Apa yang perlu ada dalam modul tu, kita apa construct yang perlu ada, kita tak pasti. Walaupun kita dah baca dalam literature, kita tanya dengan pakar adakah construct ni sesuai ke tidak dan dapatkan agreement. Kalau semua kata sesuai, kita boleh go on lah. Tapi kalau ada yang kata tak sesuai, kita kena buang ataupun kita kena ganti dengan construct yang lain. So back to question saya, apa bezanya? Delphi original ni mesti pakar tu mesti dia serentak. Kalau ada 11 pakar, 11 tu mesti jumpa. Okey, pakar biasanya dia macam hakim lah, dia kena ganjil. Sebab apa dia kena ganjil? Katakan you nak tahu sama ada you punya modul ni sah ke tak sah ataupun instrumen sah tak sah. Kalau ada dua pakar, satu kata tak sah, satu kata sah, macam mana? Keputusan kita tergantungkan. Kalau kita satu kata sah, satu kata tak sah. Jadi itu yang kita perlukan dia ganjil supaya majority, simple majority. Kalau dua kata sah, satu kata tak sah, maknanya kita punya instrumen sah. Okay. That's why kita nak expert ni dalam ganjil, bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9. Kalau peringkat PhD tu biar 7 ke atas lah. 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Okay, back to the perbezaan ya. Delphi original maknanya kalau you ada 11 pakar, maka 11 pakar tu mesti bersatu. You kena jumpa dia sekali. Semua pakar mesti ada dalam bilik tu. Dan mereka akan itulah argue sama ada construct you ni dia setuju ke tidak. Disebabkan sukar untuk mendapatkan pakar dalam satu masa dan satu tempat, dia menggunakan Delphi. Delphi ni pula kita boleh jumpa 2 dulu pakar atau 3 orang pakar sekali. Lepas tu jumpa pakar yang lain di masa yang lain pula. Boleh. Dia tak perlu sekali ya. Kalau ada 11 tak perlu 11 sekali, kita boleh jumpa 3 dulu, jumpa 4 dulu, lepas tu jumpa yang selebihnya dalam masa yang berbeza. Itu dipanggil modified Delphi. Yang fuzzy pula tak jumpa langsung. Pakar dengan pakar tak jumpa. Yang pakar hanya berhubung dengan researcher saja. Researcher yang berhubung dengan pakar 1, researcher berhubung dengan pakar 2, researcher berhubung dengan pakar 3. Pakar sama pakar tidak bertemu. Kenapa lebih baik yang tak bertemu daripada bertemu? Satu, kalau bertemu ni yang mana banyak cakap tu. Kalau yang banyak cakap tu dia akan mempengaruhi pakar yang lain. Pakar yang dominan, yang banyak cakap ataupun yang agresif, dia akan mempengaruhi pakar yang lain. Itu disadvantage lah kalau kita bertemukan pakar-pakar ni. Tapi kalau kita buat fuzzy, maknanya pakar tak bertemu, dia tak tahu apa yang pakar lain punya pandangan. Ya. Itu 3. Delphi, modified and fuzzy Delphi. Biasanya kalau kita nak buat benda barulah. Contohnya nak buat satu modul baru, nak buat satu app baru, nak buat satu kurikulum baru, kita gunakan Delphi teknik supaya kita dapatkan confirmation daripada literature tentang construct yang kita nak gunakan dalam syllabus kita tu. Okay, faham Di antara Delphi, modified Delphi, fuzzy Delphi. Jadi semua Delphi ni biasanya guna interview lah. Ya. Delphi semua guna interview. Jadi bagus. Interview ni lah kita boleh probe. Dia ada interview, ada yang unstructured dengan structured. Apa beza unstructured dengan semi-structured interview? Unstructured ni kita cuma tanya soalan pertama saja. Okay, yang unstructured kita tanya soalan pertama saja. Soalan kedua tu datang daripada hasil apa ni? Maknanya bila dia jawab tu kita gunakan jawapan dia tu untuk tanya soalan yang kedua. Itu dia panggil unstructured. Tapi kalau yang semi-structured atau structured interview ni kita dah ada dah. Soalan 1 dah ada, soalan 2 dah ada, soalan 3 dah ada, soalan 4 dah ada. Itu dia panggil semi-structured. Dan kebanyakan educational research dia semi-structured lah supaya dia boleh tanya. Dia dah ada dah dalam fikiran dia apa yang dia nak tanya. Kalau yang unstructured ni very difficult kerana kita tak tahu lagi.
Kita tak tahu yang second question tu apa, bergantung pada jawapan ataupun participant tu. Okey, ini saya nak revise balik lah apa sama ada you faham tidak apa yang saya cakap tadi. Boleh tak? Okey, IV tu apa? DV apa? Ini untuk quantitative quantitative research, terutamanya untuk experimental design. IV ialah independent variable. Independent variable ni yang akan mempengaruhi you punya dependent variable, DV. Itu kalau orang tanyalah apa you punya IV DV, biasanya dia akan tanya IV DV apa? Itu memang universal punya language lah dalam kita punya educational research kan. Kalau orang tak tahu IVDV, maknanya kita tahulah dia bukan dalam educational research. Yang kedua, moderator. Moderator ni ialah yang, kalau IV itu dia directly affect DV IV directly affect DV. Tapi moderator ni dia indirectly dia effects. Contohnya kita kata, modul saya akan affect dia punya pencapaian pelajar. Tapi ada benda-benda lain yang juga mempengaruhi pencapaian pelajar. Contohnya minat dia kan. Kalau minat dia, walaupun kita ada modul yang bagus, tapi dia tidak minat. Dia tidak minat matematik. Jadi dia akan mempengaruhi dia punya DV dia, pencapaian dia. Ada beza di antara moderator, mediator, intervening variable. Ini semua nanti mediator ni hanya satulah. Kalau moderator dia ada banyak kan. Moderator ada banyak. Contohnya you ada sikap, motivasi, jantina, umur, bidang dan sebagainya. Itu moderator. Tapi kalau mediator dia hanya satu saja variable. Satu saja variable utama yang menghubungkan di antara A dengan B. Okey, macam-macam lah yang you boleh, tapi dia mesti satu saja. Mediator mesti satu saja. Moderator boleh banyak. Sama dengan intervening. Intervening pun boleh banyak, beberapa. Okey. Placebo ni pernah dengar tak? Placebo. Siapa pernah dengar placebo? Ni orang sains biasa dengar kan placebo punya eksperimen. Placebo ni apa? Siapa boleh jawab? Boleh balik awal hari ni. Ya. Placebo ni ialah kalau kumpulan rawatan, treatment atau experimental group tu ada sesuatu yang didapat, maka kontrol pun mesti ada sesuatu yang didapat supaya dia tidak merasa bahawa dia tu berbeza dengan kumpulan eksperimen. Kalau dalam medical, kalau treatment dapat ubat yang sebenar, yang kontrol dapat ubat yang hanya gula saja kan, sugar ataupun hanya glukos saja. Jadi dua-dua nampak bahawa dia dua-dua ada ambil ubat, tapi sebenarnya satu bukan ubat sebenar supaya dia tidak merasa bahawa dia tu bukan dalam bukan di bawah rawatan Sebab kalau tidak ada placebo, dia akan jadi Houghton effects. Houghton effects maknanya kumpulan yang dapat rawatan akan mengatakan bahawa dia tu special lah. Bila special, dia akan bekerja lebih keras. Jadi bukan you punya treatment yang menyebabkan dia berjaya, tapi sebab dia bekerja lebih keras lagi. Itu dipanggil Houghton effect. Ini ejaan salah Hawthorn, bukan RE Houghton effect ni saya nak beritahu asal-usul Houghton effect ni. Hawthorn ni nama seorang penyelidik di New York. Dia buat kajian tentang persekitaran. Okey, dia tengok performance based on persekitaran. Dia bunyikan bunyi senyap. Dia tengok performance. Bunyi bising, tengok performance. Terang, tengok performance. Gelap atau dim, tengok performance. Semua yang dia buat tu, dia buat sama ada terang atau gelap ataupun bising atau senyap, semua dapat markah tinggi. Akhirnya dia tahu bahawa bukan dia punya treatment, bukan environment yang menyebabkan mereka tu perform, tapi sebab mereka tahu bahawa mereka tu sedang diuji. Itu dia panggil Hawthorn. Mereka rasa special lah sebab dia diuji, dia rasa special. Jadi itu yang dia perform lebih tinggi. Itu pasal saya selalu beritahu pada pelajar saya, kalau nak buat pasal ni, komputer kan, tak boleh dah satu grup ada komputer, satu grup tak ada. Itu memang very clear lah. Kalau satu grup ada komputer, maknanya dia akan merasa dia special kan. Satu grup lagi tak ada komputer, dia akan rasa bahawa dia memang down. Jadi untuk mengelakkan Hawthorn effect ni, kita kena bagi dua-dua tu
komputer. Kalau kita nak buat dua-dua bagi komputer. Sebab tak boleh satu ada komputer, satu tak ada komputer. Ataupun satu ada handphone, satu tak ada handphone. Tak boleh. Dia mesti dua-dua ada. Walaupun satu tu dipanggil flexible lah. Jadi kalau dua-dua tu ada komputer, yang membezakan mungkin software dalam tu lah. Ada satu ada software yang lain, satu lagi software yang lain. Okey, itu boleh kita buat kajian begitu. Okey. Dalam topik ya, kalau you nak buat topik apa tu research ke, mesti ada dua-dua ni. Mesti ada IV, mesti ada DV dalam topik you. Kalau tidak, you akan kita tak tahu you nak kaji tentang apa. Kalau tak ada IV dan DV dalam topik kajian you tu, kita tak tahu you nak sebenarnya kaji apa yang efek apa, tak tahu. Contohnya saya beritahu tajuk ni lah. Okey, tajuk you mental health in Malaysia. Tajuk you mental health in Malaysia. Ni IV dia apa, DV apa? Tak tahu kan? Sebab dia cuma ada satu je, mental health saja. Kita tahu sama ada dia tu ada IV, ada DV, tak tahu. Jadi ini satu poor topik. Satu tajuk yang lemah lah bila kita tak tahu apa dia punya IV atau DV. So tajuk yang bagus, dia ada IV dan DV, dan satu lagi dia mesti ada research word dia. Research word dia apa? Apa contoh research word? Ni research word dia mesti ada development ke, effect ke, analysis ke, identification ke, relationship ke, characterization ke kan. Semua mesti ada research word yang menunjukkan bahawa dia tu boleh researchable topics. Jangan you letak macam ni saja. Mental health in Malaysia tak boleh. Ini mesti rejectnya. Kalau you hantar proposal ke mesti reject sebab kita tak tahu sama ada IV dia apa, DV dia apa. Okay, let's go and practice. Boleh practice tak? Okay, cuba identify nombor satu tu. Apa dia punya IV, DV dia? Effect of Magic Math module. Nama modul ni Magic Math on primary student achievement in math. Apa dia punya IV, DV dia? Siapa nak jawab? Boleh on you punya mic. Magic Math module. Yeah, very good. DV? DV is students achievement. That's very good. Thank you. Siapa tu tadi? Kalau boleh, kalau face to face, saya bagi hadiah ni. Boleh post, Prof. Boleh post. Boleh post. Okay, nanti bagi you punya address. No worries. Yang Thank kedua, you. factors that affect obstetrician and gynecologist mental health. Apa dia IV, DV? Siapa boleh jawab? Factors that affect obstetrician, ONG lah, kita panggil ONG mental health. Obstetrician and gynecologist mental health. IV dia apa? IV dia apa? Ya, IV dia factors. Factors tu IV dia, yang DV ialah ONG mental health. Itu DV dia. Okay, lagi. Okay, ni apa IV dia? The relationship between student self-esteem and academic achievement. Apa dia IV? IV dia self-esteem dan DV dia student achievement. Last kali, impact of children vocational intelligence on their motor competence. So IV dia ialah vocational intelligence dan DV dia ialah motor competence. Ini dua kan. So tajuk yang bagus, dia mesti ada IV dan DV dan mesti ada research word. Research word dia impact ke, relationship ke, development ke, identification ke, characterization ke, profiling ke. Itu semua research word lah. Okay, ini yang biasa kita dah beritahu lah. Yang saya tak beritahu lagi lah sampling frame. Ini yang sekarang ni bahana lah. Bahana sebab yang banyak buat Google tu kan, Google Form tu. Ada yang buat PhD Google Form, dia hantar kepada kawan saya, kata suruh saya isi. Itu tak ada sample frame. Yang mana buat PhD, kalau masters, you kena ada sample frame yang buat kuantitatif lah. Maksud sample frame maknanya you dah tahu dah pada siapa you nak bagi you punya questionnaire tu. You dah tahu who. Jangan bagi secara umum je. Ini kadang-kadang dia masuk dalam WhatsApp group kan. Siapa yang free boleh jawab saya punya Google Form. Ini untuk research tak boleh lah. Tapi untuk yang lain-lain boleh. Katakan kita nak dapat persepsi dia atau persetujuan dia. Tapi kalau untuk research, biasanya kita perlu ada sampling frame. Maknanya kita kena hantar kepada orang yang spesifik saja. Tak boleh kata tolong isi ini, tolong isi. Maknanya tak tahu kita punya sampling frame apa. Okey, kalau kualitatif dia pakai informal lah.
siapa dia punya informant. Okay, pilot study ni kita nak tahu validity, reliability of the instrument. Ini kena wajib buat wajib. Dalam you punya research proposal pun cerita sikit lah yang you akan buat pilot study tu untuk validate the instrument. Itu kalau you buat, you akan dapat extra bonus. Ya, kalau tidak kita tahu. Macam mana you validate your instrument Berapa orang yang akan terlibat dalam you punya pilot? Biasanya di antara 10 hingga 30 orang lah. Okay. You cerita sikit tentang you punya metodologi dalam you punya research proposal. Kualitatif tak perlu random. Kita boleh buat snowballing kalau yang kualitatif. Snowballing tahu? Snowballing teknik. Snowballing ni kita tanya dulu yang pertama kan. Kita cari orang yang tepat kriteria dia. Kita interview dia. Lepas tu kita tanya dia siapa pula yang you suggest untuk jadi informant saya. Dia akan suggest orang lain, iaitu dipanggil snowballing punya teknik. Ya. Okay, kualitatif dia you kena make sure dia ada internal validity, iaitu you control semua yang extraneous variable, dan you mesti ada external validity, iaitu you boleh buat generalisasi berdasarkan kepada sample size yang besar lah. Ini saya dah beritahu tadi. Yang penting sekarang ialah triangulation. Triangulation, kalau you dapat data kualitatif dengan data kuantitatif tu, you boleh triangulatekan dia. Sama ada dia menyokong ke tidak data tu. Adakah data kuali menyokong data kuanti? Adakah data kuanti menyokong data observation? Jadi itu dipanggil triangulation yang penting. Ini pun kena cerita dalam unit metodologi lah yang you akan buat triangulation ni. Jangan you, kadang-kadang saya lihat research proposal tu dalam metodologi terlalu ringkas. Sehingga kita tak tahu apa sebenarnya yang dia nak buat. Sampling tak tahu berapa banyak, macam mana dia dah pilih sampel, kita tak tahu populasi dia macam mana. Cadangan saya, kalau you tak tahu populasi, you just estimate je populasi berapa. Tapi jangan buat estimation yang tak pandai kan. Katakan guru ada 100 orang, mana ada guru 100 orang kan. Populasi guru mestilah 10,000 ke kan. Buat you punya estimation yang lebih logical lah, supaya penilai itu walaupun dia tak check you punya tu, dia dapat terima lah. Okay, tadi saya dah beritahu pada 4 types of data tadi apa dia? 4 types of data, siapa boleh beritahu saya tadi? Tengok balik Suhaiti. Nota you. Nominal, ordinal, interval dengan ratio. 4 jenis data ni. Penting kerana 4 jenis data ni yang akan menentukan you punya statistical analysis. Okay. Parametric, numeric, maknanya parametric ni dia berdasarkan pada normal curve lah. Data you normal. Kalau data tak normal, kita guna non-parametric statistics. Okay, itu nanti mungkin ada another session lah tentang statistics. Okay, statistik ada 2. Satu dipanggil descriptive, inferential. Kadang-kadang orang tanya, Prof, macam mana kita nak guna inferential ANOVA, MANOVA, Markova tu? Macam mana kita nak tahu kita nak guna inferential? Kita akan tahu kita boleh guna inferential kalau kita ada null hypothesis. Kalau ada null hypothesis, automatik kita kena guna inferential statistics. Kerana null hypothesis kata tidak ada perbezaan, tidak ada hubungan. Jadi semua tu mesti ada inferential statistics. Contohnya Pearson correlation ke t-test ke ANOVA dan sebagainya. Sebab kita tak tahu berbeza di antara kumpulan. Okay. Kalau kita buat kualitatif, biasanya kita akan guna thematic analysis. Maknanya dalam data interview tu kita temakan dia kan. Tema mana yang muncul, tema mana yang kerap muncul. Tapi kita kena tahu coding dia. Coding dia siapa punya? Menggunakan coding siapa? Miles Huberman ke, Cloud and Brown ke kan? Kita mesti beritahu cara dia coding tema-tema tu. Ya. Dan dalam bahasa dan sastra kita boleh guna discourse. Oh, Nur Hidayah gunakan Cloud and Brown. Thank you. Discourse analysis untuk sastra bahasa guna discourse ataupun guna genre analysis, genre. And then ground theory ada satu cara dia untuk menggunakan grounded theory. Okay, common mistake. Ini saya beritahu tajuk basi ni. Tajuk basi kita panggil white swan punya tajuk. Saya nak yang black swan. Black swan ni yang jarang jumpa kan. Jarang jumpa ni yang kita nak ni. Kalau dah banyak sangat orang buat, jangan. Okay.
Yang kedua, topic doesn't have IBDV. Ini kena fokus kalau nak buat proposal, you kena make sure ada IBDV. Dan kalau FRGS tu biasanya kita akan beritahu apa teori yang kita akan hasilkan. Itu kena penting ya. Kerana dia kena tahu output dia. Output dia apa? Output dia ialah a new theory yang you akan hasilkan. Itu pasal kena cari yang tajuk Black Swan ni. Sebab Black Swan ni yang tak banyak teori lagi yang dihasilkan. Okey. Banyak ataupun beberapa permohonan research yang saya lihat tidak ada conceptual framework dan tidak ada theoretical framework. Ini yang biasanya kita reject Okay. And then you kena tahu cara menulis null hypothesis. Null hypothesis mesti ada perkataan tidak. No. There is no significant difference. Tidak ada perbezaan yang signifikan di antara A dengan B. Ataupun tidak ada hubungan yang signifikan di antara A dengan B. Itu semua yang null. Null mesti ada perkataan tidak. Apa dia? Teori ke apa? Tak ada. Saya tak nampak. Nurul Hidayah tadi tanya soalan. Mungkin you boleh tanya sekali lagi. Okay. Null hypothesis ni yang penting ya. Kalau kita tulis research hypothesis apa boleh tulis null hypothesis saja. Kalau kita gunakan inferential statistik. Okey, ini contoh yang mudah bagaimana kita nak buat conceptual framework. IV dia apa? IV contohnya kita develop satu new model on trigonometric. Jadi teori kita ambil elemen ni daripada teori ya. Elemen daripada teori A, B, C yang kita pilih. Supaya kita boleh dapat elemen tu. Sebab dia akan tanya elemen construct A datang daripada mana, construct B datang daripada mana. You boleh kata elemen A dan elemen 1 dan 2 datang daripada teori A. Elemen 3 daripada B. Elemen 4, 5 daripada C. Baru kita boleh jawab secara cerdik sikit kan. And then moderator dia apa? DV dia apa? DV dia ialah student achievement in trigonometric. Dan moderator dia ethnic, gender, mungkin kita ada lelaki perempuan, etnik, ada berbagai etnik. Mungkin ada SS, social economic status dia daripada B40 ke, M40 ke, T20 ke kan. Dan apa dia punya, kita boleh measure motivation, attitude dia. Jadi ini very simple punya conceptual framework. Kalau dalam research proposal boleh buat macam ni, kita mungkin you boleh dapat lah research. Sebab jelas apa hubungan di antara ini. Jangan you just lukis bulat-bulat je. Ini ada yang lukis bulat-bulat je kan. Entah apa hubungan di antara bulat-bulat tu saya tak tahu. So kalau buat kotak-kotak ni you boleh nampak apa hubungan dia di antara A dengan B, B dengan C kan. Lebih jelas. Jadi saya pun bagi tip lah kalau nak buat FRGS walaupun terlambat sikit. Patut kita buat ni sebelum FRGS. So you boleh tengok apa hubungan di antara A dengan B dengan moderator ya. Ini kalau bulat-bulat ni boleh buat untuk kualitatif lah. Bulat-bulat boleh buat kualitatif. Bulat-bulat ni kita boleh buat kualitatif dia. Apa? Katakan Fenimenis punya teori kan. Apa dia punya elemen datang daripada teori mana. So you kena beritahu lah. Okay, ini secara kualitatif. Okay, common mistake. Yang tadi saya beritahu sampling frame dia tak jelas. Siapa yang dia akan pilih. Confuse between research method dengan development model lah. Jadi kena bezakan research method dengan developmental. Yang ketiga, did not do the triangulation. Triangulation tak buat. Ataupun tak ceritakan dalam proposal bagaimana you buat triangulation. Kalau boleh, elakkan mixed method ataupun overuse of questionnaire. Kadang-kadang kita terlalu overuse. Macam-macam boleh guna. Hingga kita nak measure pengetahuan pun pakai questionnaire kan. Sedangkan questionnaire tidak boleh measure pengetahuan. Kalau nak measure pengetahuan ataupun kemahiran, kena guna ujian. Sebab soal sidik hanya boleh ukur persepsi je, opinion, persepsi saja. Jangan you guna pengetahuan untuk diukur oleh soal sidik. Saya ada student saya dia kata, Prof boleh, kita boleh guna ujian, kita boleh guna soal sidik untuk ukur pengetahuan. Saya kata siapa you? Dia kata dia cikgu. Okey, dia kata cikgu You kata cikgu you boleh guna soal sidik untuk ukur pengetahuan. Saya kata nanti cikgu balik. Buat ujian bulanan, jangan buat ujian bulanan, buat soal sidik bulanan saja. Oh, tak boleh. Saya suruh buat soal sidik ujian bulanan sebab dia kata boleh ukur kan pengetahuan dengan soal sidik. Dia kata guru besar tak bagi. Memanglah, sebab memang soal sidik tak boleh digunakan untuk mengukur pengetahuan. Pengetahuan ukur dengan ujian.
Ini soal sidik. Ini biasanya kesalahan ejaan, ayat tergantung, jumping jack, flights of idea. Ini cara menulis. Cara menulis yang lemah. Kadang missing references. Jadi kena lihat balik. Kalau kita menulis pun kadang yang ada tiada transisi antara paragraf. Paragraf A cerita pasal lain, paragraf B cerita pasal lain. Ayat berbelit-belit. Guna ayat yang sama berulang-ulang. Kadang dia kata, okay, figure 1. Ayat kedua, figure 2. Ayat ketiga, table 1. Ayat keempat, table 4. Jadi orang baca pun boring. Ada yang touch and go. You beri satu ayat saja, you tak cerita langsung tentang apa yang you nak bincang pasal construct tu. Ini claim without evidence. Terutama problem. Kalau ada problem, mesti ada evidence. Apa evidence yang mengatakan problem? Bukan you saja yang mengatakan problem, mesti ada literature mengatakan itu problem. Ini satu yang paling besar dia punya impact dia, iaitu kita mengukur tahap menggunakan soal sidik. Sebenarnya persepsi ni tidak ada tahap. Persepsi tidak ada tahap. Kalau saya kata persepsi saya terhadap mental health di tahap tinggi kan, you kata apa, gila you cakap macam tu. You kena cakap saya setuju dengan keadaan saya setuju untuk menerima vaksin COVID-19. Itu boleh. Yang kata saya punya tahap tinggi, persepsi saya tahap tinggi tetap vaksin 19, itu orang tak faham. Yang boleh tahap hanya markah kalau you ada ujian. Kalau ujian you dapat tinggi, baru kita kata markah you tinggi, tahap tinggi. Tapi kalau soal sidik biasanya tidak ada tahap. Satu lagi yang banyak kesilapan ialah you tukar. You guna mula-mula ialah 5 point. 5 point punya soal sidik kan? 5 points. Setuju sehingga sangat tidak setuju. Sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Tiba-tiba you tukar kepada 3 pula. Ini kita kata pencairan. Kalau boleh guna instrumen yang sama. Kalau 5, guna 5 lah. Jangan kita tukar 5 kepada 3 kerana dia tidak adil kepada responden. Kerana responden kata dia setuju tak setuju. Tapi you kata dia tinggi atau rendah kan. Itu berbeza dia punya interpretasi dia. Okey, lagi-lagi ialah short sendiri. Guna absolute. Ini jangan guna absolute lah. All, many, none, perfect, super, always, never. Ini semua ayat-ayat yang kita guna memang tak betul. Ada kata, saya sentiasa menyelia pelajar saya. Dalam item dia kan. Dia kata, saya sentiasa menyelia pelajar saya. So soalan saya apa? Soalan saya, you tak tidur ke? You tidak tidur ke? You sentiasa menyelia pelajar you. Jadi perkataan all, many, kadang-kadang many research, tiba-tiba letak satu je. Dia kata many research tapi letak satu reference je. Jadi jangan guna many lah, guna beberapa. Beberapa kajian, beberapa boleh. Jangan guna semua ataupun banyak. Banyak orang kata, sedangkan you cuma tengok satu saja. Ataupun kata none. Ini biasa kata, tidak ada lagi literature yang mengkaji tentang kajian saya. Memanglah. Tapi apa yang kajian yang related kan? Mesti ada kajian yang related. Itu yang kita nak. Okay. Emotional writing. Emotional ni ialah you masukkan emosi you. Contohnya, saya tidak suka model AD sebab bla bla bla. Saya sangat suka dengan kajian ini. Saya jatuh cinta dengan DDR. Ini problem ni. Dia guna DDR sebab dia tengok orang lain guna DDR kan. Saya orang pertama menjual dapatan ni. Ini boleh dapat Nobel Prize kalau you orang pertama jumpa benda ni. Jadi jangan masuk emosi ya. Kita mesti neutral. Sebagai researcher mesti neutral. Satu lagi, tajuk kita jangan start dengan boleh meningkatkan kan. Katakan modul saya boleh meningkatkan. Mana you tahu? You belum buat research ni, you kata dah boleh meningkatkan. Ataupun kita kata ensuring. Perkataan ensuring kan, pasti kita punya hasil ni bagus kan. Mana you tahu, sedangkan you belum buat kajian lagi. Jadi tajuk-tajuk mesti neutral. Jangan ada tajuk-tajuk yang emosi macam ni. Okey, jangan kata my study proof. Sebab tak boleh kata kajian saya membuktikan. Ni kalau dia kata macam ni, dia tulis macam ni, kajian saya membuktikan, saya kata macam bagus ya kajian you. Sebab satu kajian tak boleh membuktikan. Kalau nak kata membuktikan, kita mesti buat banyak kali kajian yang sama. Kalau kita kata 100 kali kita buat kajian, dapat jawapan sama, baru kita boleh kata kajian saya membuktikan. Kalau kita buat hanya satu saja kajian, tidak boleh kata kajian saya membuktikan, kita boleh kata kajian saya menunjukkan. Guna kajian saya menunjukkan, bukan kajian saya membuktikan. Kerana dalam satu kajian tu ada banyak ralat.
kesalahan. Ini saya dah kata poor writing, lack of cohesive dan coherent. Okay, lepas ni kita akan buka pada soalan. Okay, killer question untuk penilai. Dia kata, why did you choose this topic? Kita kena bagi justifikasi lah kenapa pilih tajuk ni kan, bukan tajuk yang lain. What is the critical problem? Apa masalah yang urgent menyebabkan kita nak buat kajian ni? Okay, kadang-kadang ini kalau dalam PhD lah, saya selalu tanya soalan ni. Berikan saya 3 sekolah, top sekolah dalam bidang you, yang you quote dia punya kerja dalam you punya kajian kan. Dan believe it or not, you believe it, you better believe it, ramai yang tak boleh jawab ni. Saya kata 3 sekolah, top sekolah in your field, beritahu saya. Ini dalam Viva lah, Viva PhD. Ramai yang tak boleh beritahu dia. 3 apa top. Jadi maknanya dia tidak membaca buku-buku daripada top sekolah. Ini saya dah beritahu. Okay, last kali dia kata, what is your main contribution? Apa you punya sumbangan? Ini pun boleh dalam research proposal dia kata impact. What is the impact of your study? Apa sumbangan you? Ni kadang-kadang saya orang Terengganu ni. Saya kadang-kadang malas pergi beri ceramah kat Terengganu ni sebab apa? Bukan malas. Sebab di akhirnya dia akan kata terima kasih Prof kerana memberi sumbangan. Dia ada G pula tu. Sumbangan jadi sumbangan. Aku jadi bangang lah pula kan. Terima kasih Prof memberi sumbangan. Okay, what are the implikasi you kena beritahu impact dia, apa impact of your research. Kalau you boleh kata saya boleh produskan satu boleh kata satu teori baru ataupun instrumen baru ataupun framework baru ataupun model baru, itu bagus you boleh beritahu apa produk you. So macam Stephen Covey kata begin with the end. Bila buat research tu mesti begin with the end. Apa akhirnya you punya produk. Yang bagus you kata boleh keluarkan satu teori, boleh keluarkan satu framework, boleh keluarkan satu model, boleh keluarkan satu instrumen baru, boleh keluarkan satu syllabus baru contohnya lah ya. So itu yang perlu you fikirkan bila membuat proposal ataupun menulis proposal research. Okay, justifikasi kena bagi. Kalau you pakai model ni apa justifikasinya, pakai teori ni apa justifikasinya. Okay. Kadang-kadang you punya literature review tu yang very scanty ya. Saya lihat banyak research proposal tu dia macam touch and go saja. Sedangkan bagi saya untuk you benar-benar menulis yang baik untuk proposal, you kena ada at least 30 rujukan. Walaupun you tak letak semua dalam you punya proposal tu, tapi you kena baca sekurang-kurangnya 30 rujukan sebelum you boleh menulis satu proposal. Ya. Okay. Ini kadang-kadang dia tanya, why you do not follow the standard procedure? Yang ini you boleh kadang boleh alasan lah. Ya letak dalam you punya limitasi ya, limitasi kajian. Kenapa tak buat ni? Ini limitasi saya. Kenapa tak buat ni? Saya limitasi saya ni. Tapi jangan cakap you tak ada duit ke, you tak ada masa. Jangan cakap tu. Okay, don't say you don't have time, you don't have money ya. Itu tak boleh, tidak diterima. Okay, novelty. Itu yang masalahnya. Kita kata nothing new here. So banyak kita reject kerana kita tak nampak dia punya novelty dia. Novelty of your research. Kita tak nampak. So you kena timbulkan apa novelty dia. Itu pasal kita suruh you cari tajuk yang Black Swan. Black Swan topik. Okay, terima kasih. Saya serah balik kepada Puan Suhaiti. Kalau ada yang nak bertanya soalan. Terima kasih Prof. Ya, Buka kepada sesi soal jawab daripada para peserta. Ada satu soalan daripada Cik Kasawani. Slide boleh kongsi tak? Slide yang Prof bentang ni. Boleh. Nanti saya bagi penganjur. Setelah dapat duit. Prof. Cepat saja. Kita transfer sekarang Prof. Okey. Okey ke? Alah, aku buat. Okey. Soalan daripada para peserta? Kalau dia nak tulis pun boleh, you bacakanlah kalau ada komen. Ada soalan.
Tadi ada Dr. Nurul Hidayah tanya pasal yang Prof tak sempat baca tu. Ni. Prof, teori ke outcome for a new model valid ke? Saya pun macam Prof, teori ke outcome for a new model valid ke? Macam tu. Dia punya soalan. Tak faham soalan. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Teori kepada outcome for a new model valid ke? Kalau saya punya intonasi tu salah, dia jadi salah baca. Mungkin Dr. Nur Hidayah boleh bagi tahu lagi soalan ni? Yang saya beritahu tadi ialah dia punya produk kan. Produk tu sama ada teori atau model boleh hasilkan. The output. Oh, dah jawab ya. Saya dah jawab. Dia kata saya dah jawab dah. So Okay. maknanya kita nak hasilkan apa? Teori ke, model ke, ataupun kita nak hasilkan instrumen ke, nak hasilkan framework ke kan. Yang itu kena yang dia punya produk lah. Mesti jelas lah. Kalau fundamental dia biasanya nak teori. Fundamental FRGS dia biasanya nak tahu teori apa yang dia daripada, sebab dia fundamentalnya ialah baseline kan, baseline study. Maknanya dia akan tengok apa daripada data-data yang you collect tu boleh hasilkan teori yang baru. Okay. Prof, saya sendiri ada satu lagi, macam saya nak tanya yang pasal placebo tadi tu kan. Placebo ya. Kalau Houghton tu saya macam faham, kalau maksudnya kita nak elakkan daripada kajian kita tu sebenarnya bukan hasil kajian tu bukan sebab kita buat kajian, tapi mereka yang kita kaji tu tahu dia orang tu macam special macam tu kan, jadi dia atas usaha dia, jadi tak bagi jawapan yang hasil kajian yang sepatutnya. Contoh yang tapi yang placebo tu Prof, apa fahamnya? Ya, placebo ni macam contoh tadilah saya beritahu kita ada dua kumpulan kan, satu eksperimen, satu kawalan. Tiba-tiba kumpulan eksperimen saja dapat komputer, sedangkan kawalan tak dapat. Jadi yang kawalan ni akan sama ada dia rasa rendah diri ataupun dia melawan. Maknanya dia akan usaha lebih supaya dia melawan kumpulan rawatan. Sehingga kan bila you dapat output dia, kumpulan kawalan pula lebih tinggi daripada kumpulan rawatan. Sebab dia kata, you dapat tunggu aku akan ajar you. Jadi mana dia bekerja lebih keras supaya dia dapat melawan. Itu dipanggil, bukan Houghton effect, itu dipanggil John Henry effect. John Henry effect. Kalau Houghton maknanya yang kumpulan kawalan merasa dia special. Tapi kalau kumpulan eksperimen rasa special, itu Houghton. Tapi kalau kumpulan kawalan pula merasa dia akan melawan, itu dipanggil John Henry effect. John Henry effect. Jadi ada juga yang berlaku. Jadi kalau mengelakkan tu kita akan guna kita akan gunakan dua-dua diberi sesuatu lah. Kalau satu kumpulan bagi komputer, satu lagi mesti bagi komputer juga. Jangan kita satu kumpulan bagi, satu tak bagi. Macam ubat lah. Kalau satu kumpulan bagi ubat, satu lagi kena bagi ubat juga. Supaya dia tak merasa terancam dan sebagainya lah. Ini sekarang dia panggil sindrom orang kahwin lah. Contohnya orang kahwin baru kan, dia baru kahwin kan, jadi semangat dia lain macam, jadi tak sama dengan orang yang dah lama kahwin. Okey, Pak. Itu mudah faham yang tu. Mudah faham. Okey Prof. Ada lagi soalan daripada para peserta? Assalamualaikum, boleh saya tanya? Waalaikumsalam. Siapa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Syahnas. Syahnas, okey. Berkaitan dengan snowball sampling, Prof. Bila kita boleh apply atas Google Form kan? Bila kita guna Google Form for questionnaire, we can apply the snowball sampling, is it? Biasanya snowball ni untuk kualitatif. Biasanya masa interview tu kita akan tanya dia, okey, lepas daripada interview dengan saudara ni, boleh tak saudara rujuk saya kepada orang lain yang boleh memberi input macam saudara ni? Dia akan bagi kita nama orang lain. Itu dia panggil snowballing. Biasanya untuk kualitatif lah, untuk interview. Tapi untuk yang questionnaire biasa kita tak panggil dia snowballing yang tu. Hanya snowballing ni untuk interview dan untuk kualitatif. Itu yang saya faham lah.
Kalau untuk Google Form, you kena yang Google Form you kena, kalau buat kuantitatif you kena ada sampling frame, maknanya you dah tahu siapa yang you nak hantar. Jangan you main teba saja lah. Kalau buat research lah, kan? Sebab you nak kena generalize balik sampel you tu kepada populasi. Tapi kalau you tak buat research, contohnya you just nak tahu persepsi saya, boleh you just tebakan. Yang itu bukan research, tak apa. Tapi yang saya concern ni orang yang buat PhD ni. Dia buat PhD, patutnya dia dah tahu dah sampling frame siapa, tapi dia hantar pada kawan dia, so saya jawab kawan-kawan dia jawab kan. Itu tak beretika lah. Sebab researcher patutnya dia dah tahu dah siapa yang dia hantar secara direct. Faham ya? Itu yang kita panggil sampling frame ya. Sama-sama. Prof, ada Assalamualaikum, Prof. soalan. Assalamualaikum. Yes. Saya Salina. Mana Salina? Tak jumpa Silakan, Salina. Apa ada Prof? Mana? Tak jumpa. Saya nak tengok orangnya. Orangnya lah. On video, Doktor. Okay. Bertanya dengan Prof, pandangan Prof lah berkenaan dengan pengumpulan data menggunakan Google Form, especially during pandemic ni Prof. Ataupun if possible memang kita kena face to face juga ke, macam mana? Minta pandangan Prof. Terima kasih. Boleh. Google Form ni satu instrumen yang convenient lah ya. Cuma kalau kita tak buat sampling frame je, kita tak boleh gunalah inferential statistic, kita just boleh guna descriptive saja, descriptive statistic je. Sebab kita ambil dia secara random kan. Kalau you ambil secara random, you kena directly hantar kepada specific person. Tapi sebab sekarang ni mungkin susah nak cari dan sebagainya, you pakai hantar saja. Itu boleh, tapi you tak boleh guna inferential lah. You kena just guna descriptive saja sebab you tak random. Descriptive mana you kena beritahu berapa peratus yang kena COVID, berapa peratus tak kena COVID, itu je descriptive statistik. You tak boleh kata ada perbezaan di antara A dengan B, tak boleh kata sebab you tak ambil dia secara random. Dan you tak boleh generalize kepada populasi yang ada. Kalau dalam Google Form tu kita memang dah spesifik, contohnya ada daerah tertentu dan sebagainya, dan kita nyatakan respondennya adalah ibu bapa ke dan sebagainya, boleh ke Prof? Itulah, kalau you dah tahu, you kena directly email kat dia. Tak boleh you hantar pada WhatsApp group, tak boleh. You directly, kalau saya dah termasuk dalam you punya sampling frame, maknanya you kena email directly kat saya. Tak boleh you hantar pada open access lah. Tak boleh hantar pada open medium. Maknanya orang lain tak boleh tahulah bahawa you hantar tu pada saya kan. Kalau you dah tahu sample frame dia, maknanya kita dah tahu okey. Ini senarai nama kan. Senarai nama ada 10,000 dan kita cuma ambil 300 saja. So you dah ada nama dah ada nama dan you minta dia punya contact number, you hantar directly kepada dia. Itu baru kita panggil dia random lah, random sampling, because you dah tahu dah siapa yang you hantar, yang you dah pilih secara random tu. Kalau tidak, you akan jadi tak random lah sebab convenient kan. Convenience. You suruh siapa-siapa je jawab, itu convenient sampling. Bila convenient, it's okay, tapi you tak boleh buat inferential lah. Tak boleh buat inferential statistic. You kena buat descriptive saja. Descriptive sahaja. Okey, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Saya ada soalan Prof. Yep. Siapa dia? Farida. Ya, Farida. Okay. Ya. Katakanlah kalau kita buat research kan, lepas tu on our students, kita buat untuk satu batch sahaja, then we get the findings. How valid is the findings? So kalau kita nak apply into, orang kata like coming up with new practice. Itu boleh buat action research. Kalau you sendiri yang mengajar, maknanya action research lah. Action research boleh buat, ataupun you buat case study, kajian case boleh. Tapi itu semua tak boleh di generalize lah, tak boleh generalize sebab you buat specific convenient sampling. So how many batches sebenarnya kalau kita nak jadikan benda tu valid? Dia sebenarnya kalau nak buat generalization, maknanya you sendiri tak boleh ajar lah. Sebab you akan maknanya akan guru lain mengajar. You kalau let's say dia melibatkan 3 pensyarah atau 4 pensyarah yang berbeza, tapi saya termasuk. Itulah, dia akan kira bias lah tu. Anyhow, tapi kalau you nak buat case study tak apa. Case study maknanya you just state bahawa ini case study. Ini bukannya untuk di generalize. Maknanya ini yang berlaku lah. Ini yang berlaku.
Tapi kalau you nak apply for grant, make sure you select yang stratified sampling ke yang random lah, random. Kalau you nak betul-betul get the research grant kan, supaya you boleh buat teori baharu atau boleh generalize dapatan you. Kalau tidak, kalau you buat convenient satu bahana dia tak boleh generalize lah. Maknanya ini pada group ini saja. Dia sesuai untuk group ni saja, tak boleh generalize sebab you tak ambil sampling secara random. Tapi nak publish boleh dengan atas nama case tadi, kajian case boleh nak publish. Okay, thank you, Prof. You're welcome. Ada lagi? Prof, ada satu soalan di chatbot ni tentang snowballing. Snowball mana ya? Snowballing juga untuk sorotan kajian, right? Dalam mencari artikel yang berkaitan. Maksudnya boleh tak? Mana boleh snowball? Snowball untuk sorotan kajian. Tak boleh. Snowball ni untuk informant, participant informant ya. Kita nak cari the next informant tu dengan gunakan snowballing. Teknik ni untuk untuk participant atau informant. Kita nak cari the next informant atau the next participant gunakan snowballing. Mana kita akan tanya orang yang kita interview tu siapa dia next one yang kita akan pergi untuk interview. Itu dia punya rasional dia kenapa buat snowballing tu. Sebab kita tidak ada sampling frame lagi. Okay. Tak ada? Okay. Ada satu lagi. Saya rasa ini last. Okay. Prof, daripada chat. Kalau survey guna Google Form dipanggil survey atau kita perlu nyatakan online survey? Ada beza tak kedua-duanya? Ya, kita kena beritahu online survey. Online survey. Okay. Yes, sebab orang supaya tak confuse lah kan. Dia ada, tapi jangan mix lah. Jangan buat separuh online, separuh face to face, separuh post, tak boleh. Dia kalau face to face, semua face to face. Kalau semua post, semua post. Atau semua online, semua online. Sebab dia ada beza. Dia ada beza bila kita buat untuk online, ada beza dengan face to face, ada beza dengan post. Okay, itu nasihat saya lah. Walaupun soalannya sama, Prof? Ya. Okay. Tapi saya tak apa-apa gemar tentang ni. Kalau boleh, saya orang traditional old people kan. Kita lebih kepada face to face lah. Sebab face to face saya nampak kalau kita pergi pada satu tempat tu, kita kumpulkan sampel yang kita dah pilih tu, kita boleh nampak dia jawab. Tapi kalau online ni kita tak nampak siapa dia jawab kan. Kadang dia bagi outsource pada isteri dia ke, suami dia jawab ke, atau kalau bos bagi pada dia punya setiausaha jawab dan sebagainya lah. Tapi sebab flexibility tu kita boleh gunalah. Tapi kena guna semua lah. Kalau semua Google Form, itu yang kita perlu ada triangulation tu supaya kita tak depend pada satu saja instrumen. Kita kena ada 3 instrumen supaya kita boleh kata ini betul ke tak dia jawab tu kan. Okey, saya kira kita dah sampai ke penghujungnya, Prof. Ya, terima kasih banyak. Mungkin ada next session lagi bersama Prof. Terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sekiranya ada lagi soalan boleh berhubung dengan Rustia, saya Puan Saiti ataupun Cik Adila berkenaan dengan taklimat hari inilah, taklimat pasal Introduction to Educational Research daripada Prof. Okey. Baiklah, daripada saya sendiri saya mohon maaf dan mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak Prof. Saya sebenarnya bukan researcher tapi saya faham, seronok pula saya mendengar perangai Prof. Okey, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof dan juga semua para peserta hari ini. Dan kita sudahi majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Walas.